Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Selamat datang ke siri syarahan ATMA 2021. Bagi memberkati majlis pada pagi ini, marilah kita sama-sama memulakan majlis dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yang berbahagia Profesor Datuk Seri Dr. Awan Sarian, Pengarah Institut Alam dan Tamadun Melayu ATMA UKM, Tan Sri Datuk Sri Datuk-Datuk Datin-Datin, yang dihormati para profesor, ahli-ahli akademik, tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama dalam majlis syarahan ATMA pada kali ini. Sebagai pembukaan siri syarahan ATMA 2021 pada kali ini, marilah kita sama-sama melihat video ucapan ahluan oleh Profesor Datuk Insinyur Dr. Haji Abdul Wahab Muhammad, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang bahagia anggota-anggota pengurusan tertinggi UKM, yang bahagia Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian, Pengarah Institut Alam dan Tamadun Melayu ATMA UKM, Profesor Madya Dr. Ashari Muhammad, Timbalan Pengarah ATMA, dan para peserta syarahan yang saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah kerana dapat bersama dengan para peserta dalam syarahan pertama siri syarahan ATMA 2021 yang akan disampaikan sendiri oleh Pengarah ATMA Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada pimpinan ATMA yang menampilkan semua fellow ATMA dengan berfokus kepada bidang kepakaran masing-masing dalam bentuk wawasan, hasil kajian dan perluasan ilmu tentang alam dan tamadun Melayu. Saya dimaklumkan juga bahawa selain siri syarahan ATMA, dilaksanakan juga siri wacana ATMA yang menampilkan fellow persekutu, fellow tamu dan profesor adjunct ATMA. Paduan tenaga akademik ATMA dan tenaga akademik dari fakulti dan institut lain di luar UKM, saya yakin dapat memperteguh ATMA sebagai badan ilmiah. Saya ingin mencadangkan di sini agar semua syarahan itu kelak dibukukan untuk menjadi rujukan penting tentang pengajian alam dan tamadun Melayu bukan sahaja di dalam negara, bahkan di peringkat antarabangsa. Hal ini berkait rapat dengan cita-cita penubuhan Institut Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu IBKKM, iaitu nama asal ATMA yang ditubuhkan pada tahun 1973 yang mengunjurkan agar institut ini setara bahkan mengambil alih peranan Universiti Leiden Belanda sebagai pusat pengajian Melayu sedunia. Dan insya-Allah saya percaya ini boleh dicapai dengan perancangan dan pengurusan strategik ATMA di bawah pimpinan Datuk Seri Awang Sarian. Hadirin dan hadirat sekalian, saya juga berharap agar resolusi sidang meja bulat ATMA pada bulan Mac 2021 yang lalu yang mencakup 8 bidang utama ATMA dapat disusuli dengan program dan projek yang konkret bagi meningkatkan dan memperluas peranan ATMA sebagai pusat kecemerlangan universiti dalam bidang ketamadunan khasnya tamadun alam Melayu. Walaupun kita menghadapi kekangan sebagai kesan PKP dan pandemik yang melanda seluruh dunia, insya-Allah saya rasa akan tamat tak lama lagi. Saya yakin bahawa ada ruang dan kaedah beberapa program dan projek dapat dilaksanakan, terutamanya melalui program dalam talian. Selaku orang yang diberi amanah dan bertanggungjawab tentang hal ehwal ATMA, saya insya-Allah bersedia memberikan bantuan, kerjasama dan buah fikiran untuk bersama-sama memajukan ATMA selaras dengan gagasan
menggerakkan UKM sebagai universiti watan yang bitara dan unggul, yang berlandaskan pendekatan berakal nasional dan berakal internasional. Sekali lagi saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Atma dengan adanya siri syarahan Atma ini. Sebelum saya akhiri, izinkan saya membaca serangkap pantun. Buah mangga, buah rambutan, enak sungguh bila dimakan. Syabas Atma saya ucapkan, terus berteguh Universiti Watan. Dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini membuka siri syarahan Atma dan siri wacana Atma 2021. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian sudah video ucapan ulaman oleh Profesor Dato' Insinyur Dr. Haji Abdul Wahab Muhammad, Timbalan Naib Chancellor Pendidikan dan Inovasi UKM. Dengan izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan penyampai syarahan kita pada hari ini, Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian. Sejak 11 Januari 2021, beliau dilantik menjadi pengarah Institut Alam dan Tamadun Melayu ATMA UKM. Sebelumnya, beliau memegang pelbagai jawatan, antaranya Ketua Editor DFEP International, Pegawai Pendidikan dan Bahasa DBP, Pensyarah UPM, Pensyarah UIAM, Pensyarah Kanan Universiti Brunei Darussalam, Profesor Madya di UPSI, Pengarah Jabatan Bahasa di DBP, Profesor Bahasa UPM dan UM, penyandang kursi pengajian Melayu Kerajaan Malaysia di Beijing iaitu sebanyak 2 kali, Ketua Pengarah DBP, Profesor Dunia Melayu ISTEC UIAM dan penyandang kursi Zakbar di UPSI. Karya tulisnya meliputi lebih 70 judul buku bahasa, falsafah, pendidikan, antologi puisi dan kamus, lebih 500 makalah dan bab dalam buku. Syarahan dan kertas persidangan beliau merentas mancanegara seperti Australia, Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Jepun, Jerman, Korea Selatan, Netherlands, Perancis, Republik Rakyat Cina, Rusia, Singapura, Sri Lanka, Thailand dan United Kingdom selain Malaysia. Anugerah terbaru yang diterimanya ialah Tokoh UNESCO KLWBC bersempena dengan Kuala Lumpur Ketua Buku Dunia pada 2021. Tanpa membuang masa, majlis diteruskan lagi dengan mempersilakan Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian bagi menyampaikan syarahan pada hari ini dengan tajuk Epistemologi Linguistik dalam konteks falsafah dan pemikiran alam Melayu. Dengan segala hormatnya dipersilakan Dr. Seri. Terima kasih Puan Yanti selaku pengerusi majlis pada hari ini, iaitu bahagian pertama dalam siri syarahan ATMA yang akan menampilkan semua fellow, itu fellow utama, fellow kanan dan fellow di Institut Alam dan Tamadun Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia sebagai suatu upaya untuk meningkatkan peranan ATMA dalam memberikan sumbangan pada masyarakat dan negara, khususnya dalam pengembangan konsep ketamadunan yang meluas, yang bukan sekadar terhad pada bidang bahasa, sastra dan budaya secara umum, bahkan meliputi pelbagai aspek tamadun yang lain seperti sejarah, pendidikan, ekonomi, arkeologi dan bidang-bidang lain yang telah pun disasarkan dalam bidang tujahan Institut Alam dan Tamadun Melayu UKM. InsyaAllah pada hari ini sebagai pemula bicara, saya menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Epistemologi Linguistik dalam konteks falsafah dan pemikiran alam Melayu. Sebelum itu, tidak lupa saya menyampaikan ucapan penghargaan yang tinggi dan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada yang berbahagia Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pendidikan Inovasi
Profesor Datuk Insinyur Dr. Abdul Wahab bin Muhammad kerana sudi menyampaikan ucapan pembukaan bagi siri syarahan dan siri wacana ATMA 2021. Saya juga mengucapkan terima kasih pada semua hadirin-hadirat, khususnya kepada Timbalan Pengarah ATMA, Pesmadia Dr. Asyari Muhammad, Fellow Utama ATMA, Profesor Dr. Ungku Maimunah Muhammad Tahir, Fellow Kanan dan Fellow ATMA, para sarjana di dalam dan luar negara, termasuk sahabat akrab saya dari Amerika Syarikat, Profesor Dustin Cowell, dan hadirin-hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadrat Allah Taala kerana dapat bersama dengan hadirin-hadirat pada pagi ini untuk berkongsi sedikit banyaknya tentang satu aspek yang penting dalam konteks bukan saja untuk menyemarakkan ilmu, bahkan untuk melakukan satu tinjauan semula terhadap sikap dan pendirian kita dan juga dalam kaedah gerak kerja kita dalam menangani bidang ilmu yang berkaitan dengan alam dan pemikiran Melayu. Dalam kertas syarah ini, insya-Allah saya membahaginya kepada dua bahagian penting. Pertama ialah bahagian yang membicarakan isu-isu latar yang umum yang berkaitan dengan soal falsafah dan pemikiran, khususnya dalam perbandingan antara falsafah pemikiran Barat dan Islam yang sebetulnya relevan untuk semua bidang atau disiplin ilmu. Dalam konteks ini, meskipun tajuk yang saya bincangkan menjurus pada aspek linguistik sebagai satu cabang ilmu atau disiplin ilmu, namun dalam bahagian latar atau isu latar ini dapat terlihat bahawa isu-isu yang timbul soal epistemologi Barat dan Islam itu sebenarnya berkaitan dengan semua disiplin ilmu, baik ilmu-ilmu dalam bidang sains tabi'i maupun ilmu-ilmu dalam bidang sains kemanusiaan dan kemasyarakatan. Bahagian kedua insya-Allah akan menyinggung aspek khusus iaitu bidang linguistik sebagai suatu pembicaraan aplikasi atau penerapan daripada isu-isu yang saya bincangkan dalam bahagian latar. Jadi demikianlah insya-Allah secara ringkas saya akan menyampaikan syarahan berdasarkan slide yang telah saya sediakan. Mudah-mudahan dapat kita perhatikan dan dapat nanti dibincangkan pada sesi akhir syarahan ini. Baik, aspek pertama yang ingin saya sentuh dalam bahagian latar isu atau masalah ialah soal teori ilmu atau epistemologi itu sendiri dan isu kesepaduan ilmu. Sama ada kita sedari atau tidak kita sedari, sama ada kita akui atau tidak kita akui, bidang ilmu dan pendidikan umat Melayu dan umat seluruhnya menghadapi krisis besar yang berkaitan dengan falsafah dan pendidikan, khususnya aspek epistemologi dan teori ilmu. Krisis itu berpunca daripada pengaruh awal dan pengaruh yang berpanjangan di falsafah Barat yang memang sangat dominan di seluruh dunia. Hingga saya masih ingat Leonard Bloomfield, salah seorang tokoh linguistik yang terkenal di Amerika Syarikat pada tahun 30-an, pernah menyebut bahawa falsafah Barat ataupun tamadun Barat yang diasaskan di Yunani lama pada sekitar 500 tahun sebelum Masehi memberikan dampak besar pada seluruh kebudayaan Barat dan bahkan dapat diperhatikan juga pengaruhnya yang merecik kepada Timur dan tamadun Islam. Dan hingga kini sebahagian besar sarjana sedunia dalam pelbagai bidang termasuk di negara kita masih sebahagian terbelenggu oleh epistemologi Barat dan patuh menjadi makmum kepada imam-imam Barat. Tapi saya tidak, atau saya harus menegaskan bahawa ini bukan soal penolakan teori-teori Barat secara menyeluruh, secara umum, tetapi penolakan aspek-aspek teori yang tidak cocok atau tidak sesuai dengan falsafah dan pemikiran alam Melayu
mana-mana teori yang cocok tentu saja dapat kita sejajarkan, dan ini nanti akan insya-Allah saya buktikan bahawa ada sejumlah teori barat juga yang cocok dengan pandangan alam Melayu. Namun di tengah-tengah masalah pengaruh epistemologi barat itu ada kesedaran meskipun belum cukup berdampak besar dalam kalangan sejumlah ilmuwan Melayu untuk membebaskan diri daripada neokolonialisme, satu penjajahan bentuk baru tanpa kehadiran penjajah. Dalam bidang pemikiran, pendidikan dan kebudayaan melalui beberapa program berjenama seperti pemeribumian ilmu, di westernisasi ilmu dan pendidikan, pengislaman ilmu dan sebagainya. Pada hemat saya, penilaian tentang makna ilmu dan pendidikan dalam rangka pembinaan pemikiran alam Melayu merupakan salah satu tema atau isu yang perlu dibincangkan dengan mendalam dan melibatkan seluruh ilmuwan pelbagai bidang, semua bidang, perancang dan pelaksana dalam sektor pendidikan. Pemanfaatan sumber falsafah barat seperlunya, ya artinya masih ada yang perlu ditujuki, yang tidak bertentangan dengan syariat dan tabi'i pemikiran Melayu serta penerapan falsafah Islam dalam pemaknaan ilmu dan pendidikan menjadi dua tugas besar kita pada hemat saya yang berada dalam lingkungan ilmu dan pendidikan. Amat mustahak pada hemat saya diulang kaji asas falsafah barat yang memberikan dampak pada makna ilmu dan pendidikan falsafah Islam. Mengenal falsafah barat kita tidak harus secara sembrono, secara melulu hakikat dan pegangan dengan asas pemikiran tertentu, pemikiran umat sedunia, tidak terkecuali ilmuwan dan institusi ilmu. Maka itu dalam kursus-kursus di universiti, saya kira soal falsafah perlu jadi satu kursus wajib supaya dapat kenal pasti apakah kerangka falsafah dan pemikiran barat termasuk epistemologinya dan dibandingkan dengan kerangka falsafah alam Melayu yang perlu disesuaikan atau diterapkan dalam pengembangan ilmu sains tabi'i dan ilmu sains kemanusiaan dan sains sosial. Pemahaman akan kerangka falsafah dan pemikiran barat yang berpengaruh ini penting dalam konteks membebaskan falsafah dan pemikiran alam Melayu daripada kerangka barat yang tidak cocok. Jadi penegasan yang tidak cocok, yang cocok, alhamdulillah insya-Allah kita terima. Yang tidak cocok dengan pandangan sarwa alam Melayu, dengan tidak menolak mana-mana sumber falsafah barat yang sesuai, kerana kita bukan anti barat. Dalam konteks isu latar ini, saya melihat bahawa masalah besar dalam epistemologi barat itu kerana wujudnya dikotomi yang sangat tajam. Pemecahan, pengasingan yang sangat tajam antara beberapa gagasan, beberapa teori, pendekatan, kaedah dan sebagainya. Dan juga isu keterhadan falsafah barat. Dan ini dapat kita rumuskan dengan mengatakan bahawa hasil langsung kegiatan berfalsafah orang barat dalam konteks pembinaan kerangka falsafah dan pemikiran yang mendasari segala kegiatan intelektual dan ilmiah. Sehingga kini ialah munculnya pahaman rasionalisme, empirisisme dan positivisme. Rasionalisme dan empirisisme menjadi dua paksi asas ilmu yang berada pada dua ekstrim dalam tradisi ilmiah barat. Ini contoh saya katakan berlaku satu dikotomi yang sangat tajam antara faham rasionalisme dan faham empirisisme sehingga menzahirkan dua kelompok yang tidak dapat bertemu dari zaman dulu hingga zaman kini kerana masing-masing berpegang pada premis yang sangat tajam dikotominya. Dan sehingga tidak ada ilmu yang dibincangkan dengan tidak berasas atau bersandar pada dikotomi salah satu fahaman itu. Secara ringkas, kerana saya tidak bermaksud memberikan kuliah tentang ini, tapi sekadar umum dalam isu latar,
rasionalisme ialah fahaman bahawa sekurang-kurangnya sebahagian ilmu, bahkan ada yang mengatakan semua ilmu, manusia itu bersumber daripada akal tanpa bantuan deria. Dan oleh itu manusia dapat mengetahui sesuatu yang tidak dapat dinyatakan oleh deria. Ini satu pandangan yang cukup tajam yang sama sekali menolak sumbangan panca indera atau deria dalam soal pemerorahan ilmu. Iaitu lebih kurang 500 tahun atau 5 abad sebelum Masihi, iaitu orang pertama dalam sejarah yang berusaha memberikan penerangan yang sistematik tentang struktur akal atau struktur mental. Beliaulah yang mempelopori doktrin bahawa tidak ada apa-apa yang wajar disebut pengetahuan ataupun ilmu yang dapat diperoleh daripada deria, dan bahawa pengetahuan yang sebenarnya berkaitan dengan konsep, iaitu suatu komponen ataupun suatu bahagian akal, konsep. Sementara kalau kita perhatikan empirisisme sebagai lawan yang juga tajam pada fahaman rasionalisme, iaitu fahaman yang menegaskan bahawa semua pengetahuan manusia bersumber daripada bukti atau pengalaman diri yang lima dan bukan hasil operasi akal. Dan bibit empirisisme juga dilahirkan pada zaman Yunani lama, iaitu pada zaman Aristotle yang juga kira-kira sezaman lewat sedikit daripada Plato, dengan ungkapan tidak ada yang dapat difahami kalau tidak terlebih dahulu kita tangkap atau kita tanggap dengan panca indera. Itu secara jelas. Jadi Aristotle, kebalikan daripada Plato, beranggapan tidak ada ilmu, tak ada pengetahuan yang dapat dirumuskan kalau tidak diperoleh daripada tanggapan dan tangkapan panca indera. Pertentangan. Ini saya katakan dikotomi yang sangat tajam yang membentur kesepaduan ilmu soal sikap terbuka dan sikap kita melakukan penyelarasan, sintesis antara fahaman-fahaman yang mungkin berbeda. Dan dua rukun empirisisme yang jelas secara ringkas saya kemukakan. Pertama, ilmu datang melalui deria. Mereka tidak percaya bahawa ilmu itu dapat muncul daripada operasi akal atau operasi mental. Yang kedua, fakta mesti dapat diperhatikan dan diuji. Ini saya kira slogan yang secara besar-besaran didukung oleh kebanyakan ahli ilmu. Kalau satu data, kajian ilmu itu tidak dapat diobserve, tidak dapat diperhatikan, itu dianggap bukan ilmu yang sahih, ilmu yang valid atau pengetahuan yang valid. Juga testable, dapat diuji. Ini juga menjadi pegangan kebanyakan ilmuwan bahawa ilmu, pengetahuan mesti dapat diuji. Walhal ada tentu hal-hal ilmu yang tak dapat diuji. Hal-hal berkaitan dengan wahyu, soal ketuhanan, para malaikat, hal-hal yang bersifat gaib itu tidak mungkin dapat diuji menurut kerangka atau perkataan dan kaedah pengujian saintifik yang dikatakan saintifik oleh orang barat. Dan ada sesuatu yang tidak dapat diobserve, tidak dapat diperhatikan. Tapi melalui intuisi, melalui akal yang sihat, oleh pemikiran dapat dibuktikan wujud sesuatu yang seolah-olah tidak wujud kerana tidak dapat diperhatikan dan tidak dapat diuji. Nah, ini saya kira asas epistemologi barat yang bagi saya membentur perkembangan ilmu. Golongan empiris menolak pegangan golongan rasionalis atas dasar bahawa ilmu yang berasaskan pendekatan rasional tidak memberikan sesuatu yang baru. Sebaliknya ilmuwan empiris percaya bahawa mereka menghasilkan sesuatu yang belum diketahui sebelumnya. Dan asas yang membedakan kedua-dua pendekatan itu ialah bahawa golongan rasionalis menghasilkan pernyataan analitis, sementara golongan empiris menghasilkan pernyataan sintesis. Dalam pengalaman kita bergerak dalam dunia ilmiah pun, perencanaan ini selalu ditimbulkan. Iaitu ada komen baru-baru ini juga saya baca dalam satu wacana, hasil satu wacana bahawa selama ini kata sarjana berkenaan kita banyak melakukan pernyataan analitis tetapi kurang melakukan pernyataan sintesis. Nah, tanpa disedari sebenarnya ini adalah satu pernyataan yang menunjukkan ketajaman dikotomi antara rasionalisme dengan empirisisme. Ini semua apabila kita kaitkan dengan soal linguistik nanti sangat jelas juga berlaku
dalam bidang linguistik dan juga dalam bidang atau disiplin ilmu yang lain. Saya sekarang memaparkan beberapa pernyataan tokoh ya, seperti John Locke yang terkenal dengan teori perjanjian masyarakat atau social contract, juga menolak bahawa akal itu bersifat innate. Dan kita ketahui kemudian ada ahli falsafah barat yang menerima konsep innate atau innateness theory, teori kenuranian. Jadi sudah berlaku percanggahan dalam falsafah barat. Sedangkan dalam falsafah Islam nanti kita perhatikan bahawa soal sumber ilmu itu tadi merupakan paduan daripada akal, panca indera dan satu lagi khabar yang sadik, khabar yang benar. Dan ini barangkali tidak menjadi perhatian dalam teori atau falsafah barat. Sama ada mereka mengambil pendekatan yang berasaskan panca indera, itu empirisis, ataupun pendekatan rasionalis, iaitu berdasarkan akal. Walhal dalam konteks Islam dan kita di alam Melayu, kita mengambil kedua-dua itu sebagai sumber yang dapat dipadukan, atau bahkan bukan saja soal dapat, bahkan ada ketika perlu dipadukan. Tidak ada penolakan salah satu pendekatan yang kita fikirkan, yang kita takul, akal itu adanya memerlukan kita melakukan kajian empirikal di lapangan dan sebagainya. Dan juga soal sumber ilmu yang dikatakan khabar yang sadik, khabar yang benar, itu saya kira tidak mendapat liputan yang jelas dalam epistemologi barat. Kecuali dalam tempoh tertentu seperti oleh Thomas Aquinas sebagai juga menyentuh soal hubungan primordial, hubungan antara ilmu, antara bahasa dengan Tuhan. Tetapi umumnya dalam kerangka epistemologi barat itu soal yang dengan khabar yang sadik, khabar yang benar itu tidak menjadi perhitungan. Bagi kita orang Islam di alam Melayu, termasuk di alam Melayu, melihat bahawa unsur-unsur yang khabar yang benar yang datang pada wahyu dari Al-Quran, datang pada Allah sendiri, kalam Allah, yang datang pada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, yang datang daripada para sahabat, yang datang pada para ulama sebagai al-ulama warasatul anbiya, ulama waris para nabi, itu menjadi sebahagian sumber ilmu kita. Dan inilah saya kira antara yang jelas menyebabkan hingga kini masih sebetulnya kita sebagai bangsa terbentur oleh perangkap epistemologi barat. Saya berpindah ke bahagian kedua untuk sebagai sesi peralihan sebelum masuk pada pembicaraan tentang aspek linguistik, iaitu masih juga dari isu latar bagaimana soal falsafah Islam itu menjadi sumber epistemologi alam Melayu. Islam membuka babak baru dalam penarifan Melayu dan memberikan takrif Melayu, kerana Melayu dalam konteks yang wujud bukan hanya soal hubungan darah, soal keturunan, soal warisan biologis, tetapi Melayu bersifat merentas wilayah, merentas umat, kerana ratusan umat di alam Melayu, baik Jawa, baik Bugis, baik Manado, baik Madura, baik Acehnya, Minangkabau, Sunda, dan ratusan pokoknya, itu disatukan di bawah payung Melayu, konsep Melayu. Dan ini sangat lebih jelas apabila Islam datang ke alam Melayu, memberikan makna diri ataupun jati diri atau identiti Melayu berdasarkan pegang akidah bagi yang menganut agama Islam. Yang kedua juga soal bahasa Melayu yang memberikan takrif makna diri, takrif identiti atau jati diri orang di alam Melayu. Sehingga Indonesia yang daripada ratusan etnik dan yang paling dominan itu etnik Jawa, namun Soekarno dan pimpinan Indonesia sewaktu kemerdekaan mengangkat bahasa Melayu, bukan bahasa Jawa, sebagai bahasa nasional atau bahasa kebangsaan. Kerana ada hujah-hujah ilmiah, hujah-hujah sejarah yang diperhitungkan. Dan Islam telah mengalihkan paksi pandangan sarwa. Saya menggunakan istilah pandangan sarwa ini untuk world view. Sering diberikan juga pandangan alam, pandangan hidup. Sarwa ini perkataan yang sudah wujud dalam bahasa Melayu lama. Kalau kita membaca kitab lama, bahkan terjemahan Al-Quran Karim, selalu dikatakan Tuhan seru sekalian alam. Yang sebenarnya Tuhan sarwa sekalian alam. Sin ra waw dalam ejaan klasik bukan seru tapi sarwa.
Jadi saya kira saya mencoba menghidupkan istilah yang sudah ada dalam bahasa Melayu, tetapi tidaklah saya menyalahkan istilah pandangan alam, pandangan hidup dan sebagainya. Jadi Islam mengalihkan pandangan sarwa orang Melayu yang asalnya berlandaskan animisme sebahagiannya, fahaman. Kemudian meskipun bangsa Melayu telah lebih awal diderangi oleh agama dan kebudayaan lain seperti Hindu dan Buddha, namun tamadun tersebut tidak memberikan bekas atau kesan yang nyata. Sebagaimana Islam memberikan kesan dan bekasnya nyata pada tamadun Melayu. Terutama dalam bidang falsafah orang Melayu. Yang tampak sedikit banyaknya, yang zahir adalah dalam bidang adat istiadat dan amalan kehidupan masyarakat yang dikaitkan oleh setengah pihak itu dengan Hindu. Seperti contoh, ada perkahwinan dan sebagainya. Tapi dalam soal falsafah, kita tidak mewarisi apa itu yang dikatakan falsafah Hindu-Buddha sebagaimana yang difahami dalam tradisi kedua-dua agama itu. Namun dalam soal Islam, pikiran alam lagi. Meskipun mungkin ada falsafah di balik adat istiadat dan cara hidup sehari-hari itu, namun kita berhadapan dengan kekaburan untuk membuat tafsiran yang tepat. Oleh sebab suka dijejaki apa aspek falsafah Hindu dan Buddha yang masuk dalam kehidupan orang Melayu. Tapi untuk kes Islam, kita dapat menyatakannya dengan jelas. Aspek-aspek falsafah, termasuk epistemologi yang memberikan dampak atau pengaruh besar pada pandangan sarwa orang Melayu. Profesor Syed Muhammad Naqi Al-Atas dalam banyak sekali tulisan beliau menegaskan bahawa Islam telah mengalihkan paksi tamadun Melayu daripada pengaruh Hindu-Buddha pada Islam. Antarabangsa berbanding dengan Hindu-Buddha yang regional sifatnya. Islam telah meletakkan asas-asas falsafah yang jelas bagi bangsa Melayu. Pada aspek ketuhanan, pada aspek-aspek kehidupan duniawi seluruhnya. Dan itu tidak kita warisi daripada yang kita katakan agama Hindu dan Buddha. Kalau benar, Hindu dan Buddha itu ada dampaknya. Kemudian, oleh sebab itulah maka pembicaraan tentang falsafah dan pemikiran Melayu itu tidak mungkin dapat dipisahkan daripada falsafah Islam. Dan gagasan untuk membina kerangka teori alam Melayu yang menjadi agenda dan cita-cita sebahagian sarjana atau ilmuwan alam Melayu bagi aspek pemikiran Melayu itu tidak harus mengalpakan pemukanya atau secara demikian itu daripada hakikat itu. Baik dalam bahasa, sastra, budayaan, sejarah, sains tabi'i, matematik dan sebagainya. Itu kita harus melihat bagaimana Islam telah memberikan dampak yang besar dan memberikan kerangka epistemologinya. Penting juga saya kira catatan proses Xenos yang jelaskan bahawa ia dipahami sebagai falsafah seperti dalam barat itu, iaitu hanya sebagai satu disiplin ilmu dalam perspektif barat. Tetapi dalam Islam, falsafah bukan sahaja wujud sebagai satu disiplin, bahkan wujud dalam semua ilmu yang wujud dalam tamadun Islam. Dalam tafsir ada falsafahnya. Dalam ilmu hadis ada falsafah yang dapat kita gali. Ilmu kalam, usul fiqh, tasawuf, sains tabi'i, matematik, kosmologi, kesenian, psikologi, sains sosial dan politik. Pokoknya seluruhnya itu ada asas falsafah yang dapat kita kesan untuk menjadi kerangka kajian ilmu dan pengembangan ilmu dalam konteks alam Melayu. Demikianlah saya kira sepintas kilas bahagian berkaitan dengan latar isu yang saya katakan bukan sahaja relevan dengan soal linguistik, tetapi sebetulnya berlaku dalam semua bidang atau disiplin ilmu yang lain. Saya mengambil suatu pembicaraan sebagai suatu case, iaitu melihat aspek epistemologi dalam bidang linguistik yang takdiri menjadi tapi bidang utama atau bidang khususan utama saya dalam kerjaya saya. Antara isu pokok dalam soal epistemologi linguistik yang penting termasuklah hakikat bahasa yang saya beri tanda gelap, tanda bold itu. Teori kelahiran bahasa dan sumbangan bahasa dalam pembinaan konsep serta realisasi diri insan atau diri manusia. Dan isu-isu yang berkaitan dengan perkembangan disiplin linguistik di alam Melayu. Secara lebih khusus dapat kita lihat
isu epistemologi linguistik itu dizahirkan dalam beberapa isu lain secara lebih spesifik. Pertama, teori manakah yang lebih benar atau lebih tepat? Ini menjadi polemik, menjadi perbincangan dari zaman awal tamadun Yunani 500 tahun sebelum Masehi hingga kini. Masih orang berpolemik dan berdebat tentang manakah teori yang lebih tepat dan benar. Kalau dalam soal linguistik secara umum, perdebatan misalnya adakah teori linguistik tradisional yang berdasarkan makna ataupun yang berdasarkan akal ataupun dikatakan linguistik mentalistik ataupun teori linguistik struktural yang hanya melihat bahasa sebagai satu sistem zahir yang oleh Leonard Bloomfield sebagai contoh dilakarkannya konsep bahasa itu hanya sebagai unit terkecil dari fonemnya kepada morfem kepada kata, kepada frasa, kepada klausa, kepada ayat. Itu realiti bahasa menurut pandangan golongan struktural kerana mereka berpendapat bahawa akal dan otak itu ialah yang dikiaskan mereka sebagai satu kotak gelap yang tak dapat dikaji. Jadi yang dapat dikaji dan itu yang dikatakan yang boleh diperhatikan, can be observed dan boleh diuji, testable, itu yang zahir. Maka itulah yang berlaku dalam konteks linguistik struktural. Dan adakah teori linguistik generatif dipelopori oleh Noam Chomsky itu lebih tepat? Atau teori linguistik fungsional oleh Halliday dan rakan-rakan itu yang lebih tepat? Menjadi polemik berterusan. Saya tidak mengatakan polemik ini sama sekali tidak sihat, tetapi polemik yang tidak berkesudahan tanpa kepastian akan menjerumuskan kita pada polemik yang tak berkesudahan. Sedangkan jalan keluarnya ada, iaitu memadukan atau kita mengambil pendekatan eklektik. Eklektik bukan saja dalam soal kaedah pengajaran, tetapi eklektik dalam sikap kita. Mengambil juzuk-juzuk yang positif pada mana-mana aliran teori linguistik untuk kita padukan dalam pembinaan teori ataupun dalam pendekatan kajian ataupun dalam penghasilan tulisan rumusan tentang sistem bahasa. Dan yang kedua, isu seperti asas penentuan kesahihan data sehingga wujud garis pemisah. Satu lagi dikotomi berlaku. Tadi dikotomi antara aliran-aliran atau mazhab-mazhab linguistik. Berlaku dikotomi. Berlaku juga dikotomi yang tajam antara soal penentuan kesahihan data. Iaitu berlaku garis pemisah antara data yang dikatakan data primer, primary data atau secondary data sekunder. Dan maka itu muncul istilah seperti data sebenar dan data buatan atau data bikinan. Nah, ini saya kira isu-isu yang menyebabkan satu rangkaian masalah yang seakan tidak pernah selesai. Walhal sebahagian besarnya ada penyelesaian berdasarkan epistemologi Islam, iaitu pemaduan atau perpaduan ilmu, perpaduan pendekatan. Kemudian yang ketiga, hasil analisis yang objektif dan hasil analisis yang subjektif. Nah, ini juga berlaku dikotomi yang tajam antara yang mana yang dikatakan objektif, yang mana subjektif, yang mana yang dikatakan juga soal preskriptif, deskriptif, itu juga satu perkara yang keempat itu antara preskriptivisme dan deskriptivisme itu juga menjadi satu dikotomi yang tajam. Walhal kita dapat memadukan sejumlah unsur-unsur preskriptif dan sejumlah unsur-unsur deskriptif dalam soal kajian bahasa, dalam soal perumusan sistem bahasa. Tidak ada yang secara total preskriptif, tidak ada yang secara total deskriptif. Kerana kita juga merujuk pada tradisi bahasa persuratan kita yang sudah mengambil tradisi bahasa klasik sudah lebih kurang 1 alaf, lebih kurang 1000 tahun. Dan kalau kita mengaitkan dengan bahasa Melayu dalam kerangka sejarah yang lebih panjang, itu sudah ribuan tahun yang lampau. Tapi sekurang-kurangnya dengan mengambil batas zaman atau zaman klasik secara tangan Islam, kita sudah menerima kemunculan yang dikatakan satu bentuk bahasa baru, iaitu bahasa Melayu klasik yang bersinambung sistemnya dalam bahasa Melayu baru atau bahasa Melayu moden. Ya, itu sudah pun dikaji. Jadi
saya rumuskan bahawa kecenderungan yang berlaku dalam kebanyakan polemik ilmiah tentang linguistik, termasuk juga bidang lain, ialah terbinanya dikotomi yang tajam antara dua konsep atau aliran atau mazhab atau fahaman yang seolah-olah atau diperlihatkan bertentangan dari satu dengan yang lain. Misalkan tidak ada kompromi sama sekali. Dan ini saya kira pendekatan alam Melayu yang saya kira sangat berkompromi, bukan atas dasar tolak ansur yang tidak berasas, tetapi mengambil juzuk-juzuk ataupun aspek-aspek positif bagi setiap aliran atau mazhab ataupun pendekatan ataupun kaedah. Saya langsung ke bahagian yang saya sentuh tadi, salah satu isu dalam epistemologi linguistik ialah soal hakikat bahasa, realiti bahasa. Dan ini menjadi antara isu pokok dalam perbincangan berkaitan dengan epistemologi linguistik. Jadi syarahan ini insya-Allah memberikan tumpuan perhatian pada perbandingan antara epistemologi barat dan dengan epistemologi Islam dalam usaha memberikan epistemologi linguistik menurut falsafah dan pemikiran Melayu. Saya memulakan dengan satu lakaran ringkas falsafah barat atau epistemologi barat dalam memberikan hakikat bahasa. Awal-awal mungkin saya sudah membuat rumusan bahawa berlaku satu kekacauan kepercayaan tentang kepergantungan atau kemandiran realiti. Itu satu asas falsafah barat, iaitu dari zaman Thales atau mungkin Thales bagaimana yang dikatakan pelopor bidang falsafah 600 tahun sebelum Masehi. Ungkapan beliau sangat ringkas tapi memberikan dampak yang cukup besar pada pandangan sarawak, pada sikap, pemikiran dan kaedah kerja kita. Ungkapannya sangat ringkas, katanya the nature is natural. Iaitu alam tabii ini natural, artinya semula jadi. Tidak bergantung pada satu kuasa di luar alam. Dengan kata lain, tidak ada konsep kuasa campur tangan Tuhan dalam konteks itu. Dan ini memberikan dampak yang cukup besar hingga sekarang. Soal yang kita katakan soal sekularisme, soal dualisme, pemisahan ilmu wahyu dengan ilmu sains, ilmu fardhu ain dengan ilmu fardhu kifayah, ilmu agama dengan ilmu duniawi, pendidikan agama dengan pendidikan duniawi. Itu sebenarnya kerangka asalnya pada hemat saya kerana falsafah barat meletakkan premis bahawa alam ini, maka itu istilah alam semula jadi. Ya, semula jadi, terjadi dengan sendirinya, ya, seolah begitu. Ya. Dan kita melihat bahawa, ya, saya tidak merincikannya, ada saya catat secara ringkas itu. Ada teori, kepercayaan bahawa bahasa itu menyatu dengan realiti. Ada yang mengatakan bahasa terpisah daripada realiti, seperti kata Plato. Ada yang mengatakan, Aristotle mengatakan bahasa itu ialah unsur dalam susunan ontologi benda-benda di alam. Ini saya kira kesan besar pada linguistik struktural. Kalau bahasa dilihat sebagai suatu bentuk lakuan, satu bentuk tingkah laku yang terhasil daripada proses antara rangsangan yang berkaitan dengan Jack and Jill, kan? Dalam buku Bloomfield, bagaimana bahasa lahir kerana Jack and Jill dirangsang oleh suatu di alam, maka akhirnya mereka melahirkan bunyi-bunyi bahasa yang terbit daripada artikulasi dari kemudian sampai ke telinga, dia diserapkan. Ya, itu ada kaitan apabila bahasa dia sebagai suatu unsur dalam sistem ontologi. Ya. Jadi bahasa bukan seolah-olah sebagai suatu unsur kerohanian, unsur mental, ya, unsur yang zahir. Kemudian ada yang mengatakan bahawa bahasa daripada lapisan benda, tanda dan makna. Ini yang kemudian dikembangkan oleh ahli linguistik atau dikatakan bapa linguistik modern, iaitu Ferdinand de Saussure, ya. Itu asasnya. Dan banyak lagi kita lihat, misalnya ada yang mengatakan bahasa bukan sesuatu yang sejagat, John Buridan. Ini bertentanganlah dengan
pandangan Chomsky, Humboldt dan sebagainya yang melihat bahasa itu ada ciri-ciri kesejakatan, ciri-ciri universalism, kesejakatan. Jadi mereka berdebat dan berpolemik bahkan di peringkat yang cukup genting seperti perang sabil antara mazhab. Ada lagi yang mengatakan misalnya soal pertalian antara bahasa dan realiti dan hakikat Tuhan, Thomas Aquinas dalam abad pertengahan. Ya, tetapi kebanyakan ahli falsafah linguistik, falsafah bahasa itu menolak hubungan bahasa dengan faham ketuhanan. Walaupun Thomas Aquinas dan beberapa orang lagi mempertalikan ada hubungan antara bahasa dengan realiti dan hakikat Tuhan. Kemudian ya juga ada soal yang berkaitan juga itu bahasa yang wujud primordial yang bersama dengan Tuhan. Jadi ada gagasan itu pada sebahagian ahli falsafah barat. Tapi barangkali dengan tidak merujuk pada kalam Allah, pada wahyu, pada ilmu yang kita katakan khabar yang sadik, sumber ilmu yang benar, barangkali mereka tidak dapat menemukan prinsip atau lunas berdasarkan sumber khabar yang sadik. Secara teori mereka membuat teori-teori. Dan kalau teori itu kalah oleh teori yang lain, maka teori itu akan pupus ataupun tenggelam. Jadi ini masalah dalam barat. Dan saya juga memberikan perhatian pada satu teori yang mengatakan bahawa bahasa itu bermula sebagai gerak isyarat dan peniruan secara laungan semula jadi. Rousseau, Herder dan sebagainya. Ini ada bahayanya kerana inilah antara yang bibit dalam kuliah, dalam buku linguistik, termasuk linguistik di alam Melayu, yang percaya bahawa bahasa itu memang asalnya bersifat evolusi juga. Evolusi seolah-olah sama dengan teori evolusi dalam bidang sains. Bahasa bermula dengan satu teriakan-teriakan emosi, peniruan laungan semula jadi alam, kemudian melalui proses evolusi lama-lama diperhalus, barulah menjadi bahasa seperti yang difahami sekarang. Bagi saya teori ini secara terang dapat ditolak kerana mana mungkin Nabi Adam yang menerima kemahiran ilmu bahasa sebagai satu ilmu awal, fa'allama Adam al-asma'a kullaha dan surah Al-Baqarah. Tidak mungkin Nabi Adam memulakan aktiviti bahasa itu dengan peniruan bunyi-bunyi alam yang barangkali hanya bunyi-bunyi yang tidak bermakna, lambat laun baru dihalusi, diperhalus dan sebagainya. Ini bagi saya hipotesis yang sangat tidak dapat diterima akal. Dan sekian banyak para anbiya, nabi-nabi, para rasul, tidak mungkin Allah mengurniakan wahyu dalam bahasa yang tidak sempurna. Sempurna dalam konteks pada zaman rasul dan nabi yang tertentu. Yang sempurna kemudian disempurnakan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi ini teori yang tanpa disedari mungkin dikumandangkan, disebarkan dalam kuliah-kuliah dan juga dalam buku-buku. Jadi kita perlu melakukan suatu tinjauan, suatu penilaian, adakah ini patut kita serlahkan dalam soal linguistik menurut kerangka falsafah dan pemikiran alam lain. Dan terang-terang kalau ada yang mengatakan bahawa bahasa itu bukan dari Tuhan, bahasa lahir pada manusia sendiri, ini juga bertentangan dengan hakikat bahasa menurut pandangan Islam. Yang nanti kita perhatikan soal Rahman, itu jelas menunjukkan bahawa bahasa itu kurniaan Allah, bukan lahir pada diri manusia tanpa kurniaan Allah. Jadi ini hal yang saya kira perlu kita tinjau dan perlu kita nilai. Soal bahasa, unsur akal pun mental proses, kemudian dilanjutkan oleh Chomsky dan sebagainya, ini juga jadi hal yang kontroversial dalam historiografi linguistik barat. Tadi saya menyebut soal hubungan bahasa sebagai tingkah laku yang terhasil pada adanya rangsangan gerak balas. Itu sudah saya ulas secara ringkas tadi. Satu pendapat yang sangat meletakkan bahasa hanya sebagai suatu unsur yang zahir, tidak melihat
sistem makna, tidak melihat sistem mantik dan sebagainya. Jadi rumusan yang dapat saya buat setakat ini untuk menutup bicara tentang ringkasan atau sikit ulang kaji tentang epistemologi barat dengan linguistik. Pertama, hakikat bahasa menurut perspektif barat dari zaman Yunani sebelum Masihi hingga kini ditandai oleh ciri teori antara satu dengan lain. Jadi perlu dirumuskan hakikat bahasa menurut perspektif Islam sebagai satu alternatif dan bukan sebagai alternatif, tapi sebagai satu taklif, satu tanggungjawab kita yang berada di alam Melayu. Dalam rangka kita nak membina teori alam Melayu, saya kira Islam itulah unsur primer yang patut dijadikan asas. Dan jelas bahawa Allah memerintahkan manusia mengkaji setiap ciptaannya. Alam besar, alam kabir, alam saghir, alam kecil. Alam kecil meliputi alam manusia. Pada manusia itu satu bentuk alam saghir, alam kecil. Yang pada terdapat pelbagai juzuk, pelbagai fakulti yang dapat dikaji. Dan itu akan dapat menjelaskan atau keyakinan kita akan kebenaran Al-Quran sebagai kalam Allah. Nah, ini ayat yang seperti pada surah Fussilat ayat 53 itu jelas surah Allah. Sanurihim ayatina fi afaqi wa fi anfusihim hatta tabayyana lahum annahu al-haqq. Alam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Akan kami perlihatkan pada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di merata-rata tempat dalam alam yang terbentang luas. Dan pada diri mereka. Jadi pada diri kita, diri manusia, ada juga alam yang dapat dikaji. Alam kecil. Jadi ada fakulti akal, ada organ-organ. Pokok itu ya juga satu bentuk alam. Sehingga ternyata jelas pada mereka bahawa Al-Quran itu adalah benar. Dan mengkaji bahasa seperti juga mengkaji diri kita. Dan kita perhatikan mengkaji Allah sebagai sumber ataupun kuasa yang menciptakan bahasa sebagai satu pada unsur alam. Jadi langsung pada hakikat bahasa menurut Islam, bahasa sebetulnya telah dilengkapkan pada manusia secara fitrah. Dan ini satu sunatullah, satu undang-undang Allah, satu proses ketentuan Allah. Seperti yang ditampilkan sebagai contoh dalam surah Ar-Rahman ayat 4 tentang kemampuan bahasa kemudian Allah, dalam surah At-Tin tentang hakikat manusia atau insan sebagai makhluk yang istimewa dan sempurna. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang berkaitan soal pelantikan Adam AS sebagai halifa Allah di bumi yang kemudian dikunai ilmu dan kemampuan bahasa yang sempurna. Jadi hakikat bahasa, kalau seperti kata Buridan tadi, tak ada kaitan bahasa dengan Tuhan. Bahasa terjadi pada diri manusia sendiri, bukan oleh Tuhan, itu bertentangan dengan pandangan sarwa alam lain yang Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, alam al-Quran, khalaqal insan, alamahul bayan. Nah, itu jelas. Tuhan yang pemurah serta melimpah-limpah rahmatnya, dialah yang telah mengajar Al-Quran. Dialah yang menciptakan manusia. Dialah yang memungkinkan manusia memberi dan menerima pernyataan, itu berbahasa. Jadi alamahul bayan. Dan ini jelas. Jadi kalau barangkali ada juga yang mempersoalkan, ya apa salahnya berteori, tetapi teori harus merujuk juga pada, ini saya katakan sumber yang sadik, khabar yang sadik. Nas, Al-Quran, satu pada sumber yang sadik. Dalam pertama-tama kita Al-Quran pun dalam surah Al-Baqarah kita mengaku Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Inilah kitab, Dzalikal kitab. Inilah kitab yang tidak ada kesangsian, keraguan, syak wasangka padanya untuk menjadikan dia bertakwa. Itu ikrar kita apabila kita membaca ayat pertama dalam surah Al-Baqarah. Jadi seluruh ayat Al-Quran, kalamullah itu tidak mungkin ada yang tidak benar. Tidak mungkin ada yang boleh disangsikan. Jadi kebenaran hakikat bahawa bahasa digunakan oleh Allah dan manusia itu satu hakikat yang mesti wajib diterima dalam konteks pandangan sarwa alam Melayu. Juga saya katakan dalam ayat keempat surah Tin,
Jadi watini wa zaitun sebagai sampai pada laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menjadikan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Tafsirnya sebagian jadi katakan sebaik-baik kejadian itu kerana manusia dipenuhi akal dan bahasa. Seperti huraian para ulama silam dengan ulama kini. Dan jadi katakan insan sebagai kejadian terbaik itu kerana adanya fakulti akal dan bahasa. Menjadikan haiwanatik, haiwan yang berfikir, haiwan yang berbahasa. Dan itu juga dijelaskan Al-Quran. Dan Nabi Adam dikurniai ilmu bahasa, kemahiran bahasa sebagai antara ilmu dan kemahiran awal oleh Allah. Sebagai persiapan untuk menjadi Khalifatullah fil ardh, sebagai wakil Allah di muka bumi. Jadi wa'allama Adam asma' kullaha, dan Allah mengajar Adam tentang nama segala kejadian yang menurut tafsir Al-Quran itu bukan setakat mengenal nama, tapi nama yang berkaitan dengan soal sifat, dengan soal kualiti, soal kegunaan dan huraian-huraian. Maka itulah istilah diciptakan bukan tujuan untuk dihafal, tapi untuk diketahui konsepnya, kegunaannya, huraiannya dalam rangkaian dengan istilah lain yang membentuk suatu semantic field, satu medan makna bagi suatu konsep dan bagi suatu disiplin ilmu. Jadi itu sudah pun digunakan oleh Allah pada zaman Nabi Adam, tetapi justru tentulah kita mengerti dan menginsafi bahawa evolusi dalam konteks itu evolusi dalam konteks penyempurnaan dari zaman ke zaman menurut keperluan dan realiti umat pada tiap-tiap zaman. Benar barangkali bahawa pada zaman Nabi Adam tidak ada istilah yang berkaitan dengan soal yang kita hadapi dalam zaman teknologi sekarang. Tapi konsep-konsep penting, konsep dasar, itulah yang menjadi wakil atau mewakili pandangan sarwa kehidupan pada zaman awal manusia, pada zaman Nabi Adam dan seterusnya pada zaman para anbiya, para rasul, kemudian digunakan oleh Allah kemahiran bahasa menurut kesesuaian dan keperluan pada zaman-zaman para rasul dan para nabi yang berkenaan. Jadi itu tentang soal kita hendak menolak teori barat yang mengatakan bahawa bahasa itu mandiri sifatnya. Tidak ada kaitan dengan kuasa di luar bahasa, kuasa di luar manusia. Bahasa terjadi dengan sendirinya. Dan bahawa bahasa itu berkaitan dengan Allah sangat rapat kerana Allah telah menggunakan potensi berbahasa ketika keturunan atau anak Adam ini masih berada di alam ruh, di alam arwah. Sebelum dizahirkan Allah ke dunia, ke muka bumi. Sebelum ruh disarungkan ke jasad. Dan itu diisyaratkan dengan jelas dalam surah Al-A'raf ayat 172. Yang selalu juga dihuraikan oleh Profesor Hikmah Al-Tas dan syarah-syarah lain. Wa idh hadar bukan min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadum ala anfusihim alastu birabbikum. Alastu birabbikum. Allah bertanya, qalu bala syahidna. Bukankah aku ni Tuhanmu? Kata Allah, alastu birabbikum. Maka seluruh anak Adam di alam arwah sebelum lahir ke dunia telah pun memberikan kesaksian. Qalu bala syahidna. Benar, mereka semua menjawab secara berjemaah benar bahawa engkaulah Tuhan kami dan kami menjadi saksi, kami bersaksi. Dan ini adalah satu bentuk komunikasi Khalik itu Allah, Tuhan dengan manusia, dengan anak Adam di alam ruh melalui media bahasa. Hanya soalnya bahasa apa? Memang ada peserta syarahan kuliah saya di universiti juga yang agak nakal bertanya, katanya saya maklum bahawa Prof ini keturunan Jawa. Jadi adakah sewaktu Prof di alam arwah dulu, Prof berkomunikasi dengan Allah dalam bahasa Jawa atau bahasa apa katanya? Itu pertanyaan yang nakal sajalah. Kerana sesuatu yang berlaku dalam ruh tidak mungkin kita ketahui. Apabila Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, apabila engkau ditanya tentang aku, maka atau tentang roh, maka katakanlah bahawa itulah urusan aku, urusan Allah. Kita beriman dengan ayat ini. Tak mungkin kita tidak beriman kerana telah kita ikrarkan tadi dalam ayat pertama surah Al-Baqarah. Inilah kitab yang paling tidak ada kesangsian, tidak ada keraguan. Jadi tidak ada mungkin satu ayat dalam Al-Quran yang dapat disangsikan. Termasuk soal hakikat komunikasi telah berlangsung antara Allah sebagai Khalik, sebagai Tuhan dengan kita sebagai
makhluknya. Ya. Jadi potensi bahasa telah pun dikurniakan. Dan ini saya kira asas agak saya mengapa Chomsky sebagai contoh percaya bahawa di konsep dikatakan innate theory, teori kenuranian bahasa, bahawa bahasa itu sudah ada dalam pada manusia, kemudian dikembangkan dalam pengalaman hidup, proses pengajar pembelajaran, dalam sosialisasi keluarga, masyarakat, lembaga atau institusi dan sebagainya. Ya, tapi Chomsky percaya ada ilmu yang bersifat innate, yang bersifat nurani, dan ini saya kira ialah asas. Hanya barangkali sayangnya Chomsky tidak merujuk pada nas, tidak merujuk pada Al-Quran, dan mungkin tidak merujuk pada kitab-kitab agama Sawi yang terdahulu, kitab Injil sebagai contoh. Yang kalau dirujuk barangkali yang asal tentunya barangkali juga menyebut soal ini. Ya. Dan seperti kata Profesor Naik atas, Aristotle, Plato ada mengeluarkan teori-teori yang kadang-kadang ada keselarasan dengan hakikat Islam, itu sebenarnya juga menunjukkan bahawa manusia yang berfikir mencari kebenaran meskipun tidak Islam, akhirnya akan menemukan kebenaran, dan itu ialah rahmat Allah kepada pemikir, pada orang yang menjadi ahli menjadikan ulul albab, orang yang berfikir, merenung, menakul. Ini saya kira dengan di sini dapat menolak hakikat Barat atau sebahagian besar sebenarnya dalam kalangan filosofis atau falsafah Barat yang menolak hubungan bahasa dengan kuasa Tuhan. Dan juga kita biasa mendengar dan membaca soal pembicaraan tentang Allah menjadikan manusia itu pada lelaki dan perempuan dalam pelbagai bangsa, pelbagai puak, ya, dengan tujuan untuk lita'arafu, untuk saling berkenal-kenalan. Dan ini juga menunjukkan bahawa bahasa itu sesuatu yang juga bersifat Rabbani, ada kaitan dengan kuasa Allah. Allah menjadikan bangsa-bangsa itu dengan pelbagai jenis, pelbagai puak, maka itu dalam satu bangsa ada suku kaum, jadi daripada satu bahasa ada dialek, ada sub-dialek, sub-dialek. Nah, ini ialah realiti kebesaran Allah. Dan oleh sebab itu kita tidak patut menolak kajian-kajian dialek atau tidak menolak bidang dialektologi. Ada kebenarannya, tetapi kalau kita kaitkan dengan hakikat bahawa itu ialah suatu rencana Allah, suatu sunatullah menjadikannya demikian. Jadi melalui bahasa kita lita'arafu, saling mengenal, dan saling mengenal ini bukan sekadar kerana kita mengetahui latar belakang kulitnya, bahasanya ataupun adat budayanya, tetapi lita'arafu pada hemat saya juga berkaitan dengan soal kemampuan kita mengenal pasti kekuatan suatu umat lain, satu tamadun lain yang dapat kita manfaatkan untuk membantu meningkatkan kehebatan tamadun kita. Itu pada hemat saya soal lita'arafu. Bukan sekadar kenal, oh anda Ah Chong, anda Ramasami, saya Ahmad, anda anta Mustafa, ya. Bukan soal itu saja, tapi lita'arafu memerlukan suatu pandangan akliyah berkaitan dengan soal bahasa. Melalui bahasa kita mengenal tamadun lain, melalui proses terjemahan. Jadi maka itu ada konsep kesejakatan bahasa yang juga ditolak oleh sebahagian ahli falsafah Barat. Bahasa tak ada konsep kesejakatan. Mana mungkin kalau bahasa tak ada kesejakatan, tak mungkin proses terjemahan dapat dilakukan. Kerana yang dilakukan terjemahan pada peringkat yang dikatakan bahasa yang zahir. Soal kosakata, soal sintaksisnya, ayatnya, soal frasa, soal klausa, soal istilah. Tapi kerana semua itu bersandar pada satu ciri kesejakatan bahasa, iaitu ada satu sistem makna, satu sistem logika pada manusia, pada semua bangsa, maka kesejakatan bahasa dan konteks itu memungkinkan kita dapat saling lita'arafu, saling mengenal melalui bahasa, terjemahan, ahli bahasa dan sebagainya. Baik, saya langsung pada implikasi hakikat bahasa pada hakikat kelahiran bahasa pada insan. Itu telah saya sebut tentang soal teori kenuranian bahasa atau innateness theory, Chomsky dan yang lain. Itu berkaitan dengan soal potensi. Kita mengaitkan hakikat manusia ada potensi dan
nasnya ataupun dalil naqlinya itu terdapat dalam Al-Quran pada surah Al-A'raf ayat 172. Itulah saya kira sudut pandang Islam yang menjadi lunas ataupun premis falsafah dan pendidikan alam Melayu dalam konteks hakikat bahasa. Kemudian soal yang lain misalnya soal hakikat bahawa Allah menjadikan tadi dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah menjadikan manusia daripada lelaki dan perempuan dalam dengan pelbagai bangsa dan puak, suku, kaum dan sebagainya. Dan ini diperjelas dalam satu ayat lain dalam surah Al-Rum ayat 22. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Dan antara tanda kekuasaan kebiasaannya, kebiasaan Allah, termasuklah kejadian langit dan bumi dan perbezaan bahasa serta warna kulit dalam kalangan kamu. Nah, ini bukankah suatu hakikat yang seolah-olah ditolak apabila ada pendukung fahaman dan kepercayaan bahawa hanya ada satu bahasa unggul di dunia yang memungkinkan semua bangsa di dunia ini maju. Tanpa bahasa itu, tanpa bahasa unggul itu, bangsa kita tidak maju. Bangsa lain tidak akan maju. Nah, ini satu pegangan yang pernah menjadi asas dasar dan pelaksanaan dalam sistem pendidikan kebangsaan kita. Saya menyebut secara khusus PPSMI. Program pengajaran sains matematik bahasa Inggris itu sebenarnya berdasarkan premis ini. Walaupun mungkin tak disedari, tapi dalam kerangka akal kerana tidak bersandar pada premis alam Melayu, maka ada pemikiran demikian. Ada satu bahasa unggul di dunia yang kalau tanpa melalui bahasa itu, anak Melayu, anak Malaysia tidak akan maju dalam sains matematik. Walhal orang Arab tetap maju dalam sains matematik dengan bahasa Arab. Profesor Dasin Kawal sebagai pakar bahasa Arab dapat membuktikannya. Dan orang Rusia, kita masih ingat penyataan media Datuk Syekh Muzaffar yang isi ke angkasa lepas di Rusia. Beliau mengaku dalam tempoh 6 bulan bertukur-lumus beliau mempelajari bahasa Rusia. Kerana segala manual, segala instruction, segala petunjuk, segala pedoman untuk misi ke angkasa lepas itu dalam bahasa Rusia. Jadi bukan hanya satu bahasa unggul, bukan hanya bahasa Inggris, bahasa Rusia. Cina, saya 5-6 tahun bertugas di Cina juga terbukti bahawa bahasa Mandarin sudah menjadi bahasa yang bertaraf dunia dan mencakup semua bidang yang terkini, bidang perubatan, bidang teknologi, bidang angkasa lepas. Cina menguasai itu dengan bahasa Mandarin. Dan bukti ratusan pelajar Malaysia lepas SPM dihantar ke Beijing Foreign Studies University, di Language and Culture Beijing University dan beberapa institusi lain oleh kerajaan Malaysia untuk mengambil manfaat melalui bahasa Mandarin, pelbagai ilmu, teknologi dan sebagainya. Jadi kalau kita bercakap tentang bahasa Jerman, negara yang pengeluar ubat-ubatan dan industri berat tetap mengunggulkan bahasa Jerman, bahasa Perancis bagi orang Perancis, bahasa Belanda, orang Korea, orang Jepun. Pokoknya ini menjadi suatu pegangan sejagat bagi hatta bahkan pada saya malangnya orang-orang bukan Islam, pemimpin bukan Islam memahami hakikat bahawa Allah menggunakan bahasa pada setiap bangsa dan jadi taklif, tanggungjawab bagi bangsa yang dikenai bahasa itu memajukan bahasanya. Jangan jadi kata Abdullah Munshi, sungguh pelik lagi ajaib aku termenung memikirkan bodohnya orang Melayu pada waktu itu kan. Tak mau menaruh tempat belajar bagi bahasanya sendiri. Itu adalah Munshi secara terus terang ya, membidas sikap orang tidak mahu mempelajari bahasa sendiri, tidak mahu mengutamakan bahasa sendiri. Jadi ini jelas daripada surah Ar-Rum ayat 22 dan inilah asas satu lagi asas pandangan sarwa alam Melayu. Kita melihat bahasa itu sebagai satu keadaan Allah yang wajib kita susuri dengan gerak kerja kita memajukannya. Dan saya kira Profesor Zaid Ahmad juga ada di sini, pakar dalam menganalisis pandangan ataupun pemikiran Ibn Khaldun. Ini juga soal dibincang oleh Ibn Khaldun, soal kebangsaan,
soal kepentingan memelihara bangsa termasuk bahasa, berbincang oleh sarjana di Afrika seperti Malik bin Nabi, pokoknya banyak. Bahkan ulama-ulama besar seperti Buya Hamka itu bercakap tentang pentingnya penguasaan bahasa dan bahasa sendiri dalam berdakwah. Dr. Karim Zaidan, Profesor Mat Nasir yang pernah menjadi Perdana Menteri Indonesia, banyak bicara tentang soal keperluan kita menguasai bahasa kita sendiri kerana kita berada di tengah-tengah umat kita. Dan itulah juga realitinya mengapa pada zaman para mubaligh, para pengembang Islam datang ke alam Melayu, mereka berdakwah dalam bahasa Melayu. Bukan dalam bahasa Arab, kerana itu nanti ada kaitan dengan soal ayat seterusnya itu, iaitu dalam surah Ibrahim. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi litubayyana lahum. Ya, jadi tidak kutus para rasul melainkan dalam bahasa yang difahami oleh kaumnya. Dan para ulama dahulu pada abad-abad silam berdakwah berpegang pada kepercayaan itu pada ayat 4 surah Ibrahim, iaitu untuk berdakwah menyampaikan ilmu maka perlulah diutamakan bahasa kaum itu, dan maka itu berjaya. Alam Melayu diislamkan dengan begitu leluasa, dengan cukup berkesan. Dan bahkan ulama besar Syekh Nuruddin Ar-Raniri dari Ranir, Gujarat, mengaji di kota Mekah, datang ke alam Melayu, juga berdakwah dalam bahasa Melayu, menulis kitab-kitab apa itu ilmu kalam, kitab tasawuf itu dalam bahasa Melayu walaupun judulnya dalam bahasa Arab. Sehingga beliau itu dilantik menjadi Syekhul Islam oleh Sultan Aceh, ya, Iskandar Tani. Jadi ini semua membuktikan bahawa kalau kita berpegang pada hakikat Islam dan ini jadi lunas pemikiran epistemologi di alam Melayu, insya-Allah saya kira kita akan mencapai kesejahteraan, mencapai rahmat kerana kita menginsafi dan bersyukur pada nikmat Allah. Ya. Supaya jangan sampai kita menjadi umat yang tidak bersyukur pada nikmat Allah, jadi terjadi pula nanti azab, ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi ini soal azab pada orang yang kufur nikmat, bukan saja soal nikmat harta benda, nikmat anak penak, nikmat kemewahan, nikmat bahasa, nikmat akal, itu juga nikmat yang paling besar. Dan kalau dikufuri, maka janji Allah, terimalah azab yang pedih. Jadi mungkin satu azab yang pedih, kita menghadapi kekacauan dalam sistem pendidikan, menghadapi kekacauan dalam soal pembangunan negara, kerana kita tidak berdasar pada premis, pada lunas yang saya katakan berdasarkan epistemologi Islam. Kemudian soal fungsi bahasa, satu lagi aspek yang berkaitan dengan epistemologi linguistik dan juga ilmu lain. Jelas bahawa bahasa menurut kerangka pemikiran Islam menjadi asas pembentukan konsep diri, dan diri itu hanya berinsan. Kita tidak pernah mengatakan diri itu pada haiwan, pada ayam, pada kambing, pada lembu, pada kerbau, pada gajah. Diri gajah tak mungkin. Itu kita katakan badan gajah atau jasad gajah. Tapi diri hanya relevan berkaitan dengan konsep insan, konsep manusia. Dan seperti yang tadi saya katakan bahawa bahasa sangat besar peranan dalam menentukan makna diri ataupun jati diri ataupun identiti siapa itu insan, siapa itu manusia. Kerana seperti huraian para ulama juga dalam hadis Al-Quran itu disebut bahawa diri manusia terbahagi dua, satu diri yang zahir dan satu diri yang batin. Dan bahasa itu terangkum dalam diri yang batin, kerana bahasa menyatu dengan akal. Ya. Bahasa menyatu dengan akal. Oleh sebab itu bahasa tidak boleh dilihat hanya sebagai sesuatu yang zahir. Jadi katakan fonimnya, morfemnya, kata, frasa, klausa, ayat itu saja. Itu bukan hakikat bahasa. Bahasa ada kaitannya rapat pemikiran, soal sikap, soal pendirian, soal kawalan perasaan, kawalan pikiran, daya ta'akul dan sebagainya. Dan manusia dibedakan daripada haiwan itu dengan istilah kiasan dengan haiwan natiq ataupun rational animal. Haiwan jasadnya seakan-akan haiwan, tetapi bukan sembarang haiwan, haiwan rasional, haiwan natiq.
natik, merujuk pada kata akal itu nutuk, iaitu berkaitan dengan soal bahasa dan fikiran. Kita boleh merujuklah pada pakar Arabik, pakar bahasa Arab kita, Profesor Dustin Cowell, ada bersama dengan kita. Nutuk ada kaitan dengan soal bahasa dan fikiran. Jadi haiwan yang berfikir dan haiwan yang berbahasa. Itu tidak ada lain kecuali manusia. Meskipun ada orang mengatakan haiwan juga bisa diajar berbahasa, saya kira itu bukan bahasa. Haiwan itu hanya dilatih tubi, secara drilling, secara latih tubi, menguasai sejumlah kosakata, tapi tanpa ada kaitan dengan akal. Buktinya, burung tiung yang pandai dilatih mengucapkan selamat pagi. Kita datang pagi pun dikatakan selamat pagi. Kita datang tengah hari pun dikatakan selamat pagi. Kita datang malam pun dikatakan selamat pagi. Kerana bahasa haiwan itu bebas konteks. Sedangkan bahasa manusia itu sangat peka konteks, sangat sensitif pada konteks. Konteks berbagai-bagai. Cakap tentang sosiolinguistik, konteks makam, martabat dalam sosial. Orang yang patut dihormati ada dengan gelar-gelar tertentu, dengan panggilan, dengan kata sapaan tertentu. Itu semua ada kaitan dengan soal penggunaan bahasa, soal konteks, soal peka konteks atau sensitif pada konteks. Banyak aspek yang lain. Jadi dalam hal ini cukuplah saya kira untuk menjelaskan bahawa bahasa sangat rapat dalam pembinaan diri insan kerana bahasa itu menjadi satu juzuk penting dalam bahkan menyatu dengan akal. Jadi menurut uraian sekali bahasa Stephen Humboldt, ada konsep bahasa dalam, bahasa dalaman, bukan bahasa dalam. Bahasa dalam ni pahaman bersama bahasa orang istana, bahasa direct, jadi bahasa dalaman, bahasa luaran. Bahasa luaran ini seperti yang saya tuturkan, orang dapat mendengarnya. Kalau saya tulis, orang dapat membacanya, itu bahasa luaran. Yang dapat disimbolkan, dilambangkan dengan grafim, dengan huruf-huruf. Kalau bunyi-bunyi itu dapat ditafsirkan kerana ada bunyi-bunyi yang fungsional, bermakna. Tapi ada bahasa dalaman yang tak dizahirkan secara lisan atau secara tulisan, tetapi tetap bahasa. Contoh sekarang, dalam keadaan sekarang ini seolah-olah hanya penceramah atau saya seorang yang berbahasa. Walhal ada kira-kira berapa mungkin kalau 80 ke 100 orang yang mengikuti siaran ini, semua 100 orang itu sedang berbahasa masing-masing dalam dirinya. Itu bahasa dalaman. Ada yang mungkin cakap tentang kemungkinan hidangan makanan apa yang patut disajikan, dinikmati tengah hari ini. Ada yang sedang berkira-kira pelbagai rancangan, itu mereka berbahasa dalam dirinya. Itu bahasa dalaman. Saya tidak mahir menyebutnya dalam bahasa Jerman, tapi kata von Humboldt itu dikata lebih kurang inneres Sprachform. Orang yang tahu bahasa Jerman tolong betulkan saya. Bahasa dalaman. Kita juga dalam sastra ada konsep yang dikatakan interior monolog. Monolog dalaman. Kalau monolog itu bercakap sendiri, ada orang yang mungkin betul, mungkin tak betul mentalnya, ada juga yang bermonolog, tapi ada interior monolog. Dan itu juga dikaitan dengan soal budi bahasa. Apa bahasa dalaman kita itu, kalau dizahirkan, itu mencerminkan pribadi. Sebelum seorang itu katakan mencerca, memfitnah orang, sebenarnya sudah ada bahasa dalaman itu. Yang dizahirkan, yang tak dizahirkan, alhamdulillah tidak akan menjadi cercaan, tak menjadi fitnah. Dan tidak menjadi dosa lah, kalau hukum fiqh itu, suatu yang diniatkan, dilintaskan, tapi tidak dilakukan, walaupun kejahatan itu belum dapat dosa. Tapi kalau kebaikan diniatkan dapat dosa, dapat pahala niat, dilakukan dapat lagi pahala pelaksanaan, 2 pahala. Itu dari segi PK lah kali. Jadi jangan kita bayangkan soal bahasa ini tak ada kaitan dengan soal makna diri, soal jati diri, soal identiti. Maka itu saya juga mengaitkan dengan satu ungkapan, walaupun ada yang macam hadis, tapi mengaitkan para ulama dengan hadis, satu ungkapan seperti katanya, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Orang siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Mengenal diri termasuk mengenal hakikat bahasa, kita menjaga bahasa, kita mengatur bahasa, kita berfikir dengan bahasa baik, bertutur dengan bahasa yang baik, dan kita mengenal. Kita berbuat demikian kerana kita kenal bahawa Allah menghendaki kita berbahasa dengan baik, berbahasa dengan lemah lembut, berbahasa dengan cara yang
sesuai menurut martabat, menurut makam pihak yang dia lawan bicara dan sebagainya secara ringkas. Kemudian soal fungsi bahasa dengan fungsi sebagai asas pengilmuan manusia pada peringkat individu dan masyarakat. Tadi saya memetik satu petikan pendek pada surah Al-Baqarah 31, iaitu yang sebahagian ayat tadi, wa'allama Adama asma'a kullaha, Allah mengenai Adam, mengajar Adam tentang nama segala kejadian yang ada di alam. Itu sudah jelas satu isyarat awal bahawa bahasa itu untuk tujuan pengilmuan manusia. Nabi Adam berilmu kerana menguasai bahasa. Tanpa menguasai istilah berkaitan dengan soal sifat benda itu, sifat konsep itu, apa gunanya, apa hubungannya dengan rangkaian kehidupan seluruhnya. Nah, itulah pentingnya bahasa dalam konteks pengilmuan pada peringkat individu dan kemudian pada peringkat masyarakat. Maka itu bahasa menjadi wasilah, menjadi alat terpenting dalam soal penyampaian ilmu dan juga pemeranan ilmu. Sehingga Al-Ghazali mengatakan bahasa itu ilmu asas yang sangat penting kerana itulah alat kita memperoleh ilmu dan juga alat kita untuk mengembangkan ilmu. Jadi dalam kerangka dengan klasifikasi ilmu atau pengelasan ilmu oleh Al-Farabi, Al-Ghazali dan Profesor Naik Al-Atas, Ibn Sina dan sebagainya, itu jelas. Itu tunjukkan peranan bahasa dalam konteks sebagai alat ilmu. Maka itu di sekolah mata pelajaran bahasa wajib. Bukan wajib kerana apa? Kerana bahasa itu adalah wasilah. Bahasa itu adalah medium bagi penyampaian ilmu dan adab, penyampaian warisan kebudayaan, warisan bangsa, tamadun melalui bahasa. Tanpa bahasa mana mungkin kita mewarisi senjata-senjata tradisi dahulu katakan. Tanpa ada penulisan kitab-kitab melalui lama tentang persenjataan, tentang kitab bedil yang diakui iktiraf oleh UNESCO sebagai satu dua warisan dunia itu. Kerana kita ada bahasa yang mewariskan perihal kitab bedil, ada bahasa soal kitab tib, kitab perubatan, itu juga melalui bahasa. Ketatanegaraan, Tajus Salatin dan segala macam, Nasihat Al-Mulk, itu semua melalui bahasa disampaikan. Ciri-ciri raja, ciri-ciri wazir atau menteri, hulu balang, rakyat yang baik, yang betul untuk negara yang aman, yang sejahtera, itu melalui bahasa. Soal adab ketatanegaraan, berbagai aspek lain lagi, semuanya melalui bahasa. Jadi secara ringkas begitu. Dan tadi saya menyebutlah soal dakwah juga pemain ilmu di Nusantara ini. Bacalah kitab atau karya tulisan Prof. Muhammad Nasir, Karim Hamka dan ulama seperti Dr. Karim Zaidan sebagainya, banyak menceritakan soal peranan bahasa dalam soal pengilmuan. Oleh sebab itu tidak boleh diremeh-remehkan penguasaan bahasa dalam soal ilmu. Dan bagi saya suatu yang agak mericitakan orang yang ilmunya tinggi tapi tidak menampilkan bahasa dalam bentuk katakan bahasa tinggi. Sedangkan kalau dalam bahasa Inggris orang menampilkan ilmu tinggi itu dalam perfect English, dalam bahasa dikatakan standard English, bukannya colloquial English. Tapi dalam bahasa Melayu seolah-olah boleh saja ilmu sampaikan dalam bahasa yang bahasa Melayu rendah, bahasa Melayu yang tidak teratur. Dan ini bagi saya sikap yang salah tentang konsep ilmu. Betul, dalam mana bahasa ada bahasa yang rasmi, ada bahasa tak rasmi. Dalam hubungan kekeluargaan, karakan akrab dan suasana tidak rasmi, kita berbahasa tidak rasmi. Bahasa mulut kata Zakbar, bahasa cakap kata Zakbar, bukan bahasa surat, bukan bahasa buku. Tapi dalam soal ilmu, saya kira kita patut mengimarahkan ragam bahasa tinggi, bahasa Melayu tinggi, sebagai bahasa Arab. Ada ragam fusha untuk soal ilmu, soal budaya tinggi, pendidikan tinggi. Mereka juga menguasai bahasa dialek, bahasa sehari-hari, bahasa Arab Amiyah. Jadi saya kira itu berlaku dalam semua bahasa. Bahasa Mandarin begitu juga. Dalam pengalaman saya di negara China, mereka sangat menegaskan penguasaan Putonghua, standard Chinese. Yang dialek tetap wujud, tetap diimarahkan, tetap digunakan secara fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Tapi penegasan dan soal ilmu, soal pentadbiran, soal bahasa yang rasmi, itulah Putonghua ataupun kata standard English, bahasa Melayu yang baku, bahasa Melayu yang rasmi. Ini bagi saya hal yang masih menjadi isu di alam Melayu, saya kira soal ini. Sehingga waktu saya bertugas di salah sebuah universiti dulu, pernah diputuskan
oleh Senat Universiti itu untuk menghentikan kursus wajib bahasa Melayu di Penang. Sudah puluhan tahun bahasa Melayu menjadi kursus wajib. Alasannya kerana pelajar ini sudah melalui SPM. SPM sudah kurang dapat kredit kalau tidak distinction. Itu sudah cukup baik. Ini pandangan Islam. Ya, saya bertemu dengan Chancellor berkenaan, saya terangkan bahasa Melayu tinggi tak sama dengan level SPM. Yang diajar soal laras bahasa pertanian, laras bahasa veterinar, laras bahasa perhutanan, laras bahasa fizik, laras bahasa, ya pokoknya ilmu. Jadi kalau itu tidak diajarkan, maka kita akan mengalami masalah lepasan kita yang menulis tesis dengan bahasa yang tunggang langgang. Dan ini maaf saya katakan, sebagai pemeriksa tesis, bahkan sebagai PhD, penyelesaian tesis, kita banyak masa kita dan tenaga kita disibukkan oleh faktor bahasa. Kita nak membetulkan bahasa, nak membuat ulasan aspek bahasa. Sepatutnya tumpuan perhati pemeriksa pada aspek kualiti kandungannya, maudhu'nya, soal objektifnya, soal rangka atau kerangka teorinya, soal literature review-nya, sorotan kajiannya, soal analisisnya, soal dapatan kajiannya. Tapi kita disibukkan oleh masalah bahasa yang tidak jelas, yang tunggang langgang, sehingga ini saya kira ada kaitan dengan soal sikap dan mentaliti kita, pengertian kita tentang peranan bahasa dan soal pengilmuan insan atau pengilmuan manusia. Dalam umat yang bukan Islam, hal ini sangat dititik beratkan. Sekali lagi saya tengah malang kalau kita orang Islam tidak bersikap benar dalam soal mengangkat bahasa sebagai suatu medium ilmu yang penting. Sebagai orang yang bukan Islam berbuat demikian. Kemudian sebagai asas pembinaan dan penakatan tamadun. Penakatan ini saya gunakan bagi istilah survival. Pernah digunakan lama dahulu. Ya, survival, boleh juga penakatan kalau mahu. Dan kita melihat bagaimana pelbagai tamadun manusia itu berkembang melalui bahasa. Maka itu Plato, Socrates, Plato, Aristotle, Thales dan sebagainya ahli falsafah dahulu kala sejajar penguasaan ilmu falsafahnya, ilmu etikanya, ilmu undang-undangnya, ilmu politiknya, sejajar dengan penguasaan retoriknya, sejajar dengan penguasaan ilmu tata bahasanya, gramatikos istilahnya, bukan? Sejajar dengan penguasaan ilmu puisinya. Jadi kita mendapati sarjana atau ilmuwan yang holistik, ilmuwan yang bersepadu. Dan sekarang kita sudah terlalu banyak menjurus pada bidang yang sangat spesifik, sangat halus, sehingga kita melupakan ilmu-ilmu lain yang berkaitan. Dalam bidang linguistik lah, kalau saya katakan orang mungkin menguasai satu bidang sintaksis, fonetik, tak apalah, sebagai bidang khusus. Tapi tidak patut melupakan bidang-bidang yang lain. Ya, sosiolinguistiknya, psikolinguistik, soal wacana, soal perancangan bahasa dan sebagainya, soal stilistik, ya, gaya bahasa dan sebagainya. Jadi pada hemat saya, sekurang-kurang kita perlu bersikap lebih holistik dan bersepadu dalam penguasaan ilmu. Dan inilah kesepaduan ilmu yang ditegaskan dalam epistemologi Islam. Itulah awal-awal tadi saya bincangkan. Tradisi Barat mengiktiraf orang yang terlalu pakar dalam satu bidang yang halus, itulah pengiktirafan paling tinggi, ya, kerana sangat pakar dalam satu bidang yang sangat spesifik dan khusus. Barangkali benar satu sudut, tapi jangan terlupakan penguasaan ilmu-ilmu lain yang membantu memanusiakan si pakar itu. Saya hanya menguasai ilmu yang khusus. Dan tidak payah sepanjang lebarkan, memang dalam semua tradisi, Cina, baik India, Yunani dan Islam sendiri, Islam datang memperkenalkan bahasa Arab yang telah dibersihkan konsep-konsep jahiliahnya dengan Islamnya, berdasarkan soal akidah, syariat dan sebagainya. Maka bahasa itu sangat penting dalam memastikan pertumbuhan dan perkembangan suatu tamadun ataupun peradaban. Dalam konteks tamadun Melayu, kita melihat dari zaman awal, kalau merujuk teori pentas Sunda itu sudah puluhan ribu tahun atau belasan ribu tahun, bahasa Melayu sudah mula berfungsi menjadi pengangkat tamadun Melayu. Tetapi kita bercakap tentang bukti-bukti yang lebih konkret, katakan pada abad 7, Munculnya Kerajaan Sriwijaya, semua kurang telah mengangkat bahasa Melayu dalam 3 ranah penting, pemerintahan dan kehidupan pada abad itu, sebagai bahasa pemerintahan dan pentadbiran, sebagai bahasa pengajian, walaupun agama Buddha pada waktu itu, kemudian sebagai bahasa
lingua franca, bahasa perhubungan awam, juga bahasa perdagangan. Dan tamadun Melayu kemudian mendapat suntikan pengaruh Islam, terlihat bahasa Melayu menjadi lebih mekar sebagai bahasa tamadun besar yang merentas seluruh ranah tamadun tanpa kecuali. Kita sebut semua bidang tadi, historiografi, bidang ketatanegaraan, bidang perubatan, persenjataan, seni sastra, puisi dan prosa, bidang diplomasi, surat, warkah dan segala perjanjian dengan kerajaan asing itu dalam bahasa Melayu dan khususnya Jawi. Jadi terlihat bagaimana bahasa Melayu telah menjadi unsur penyatu yang penting, menimbulkan satu kesadaran kebangsaan, bukan nasionalisme atau pahaman barat, tapi nasionalisme berdasarkan penyatuan akidah dan penyatuan melalui bahasa, kerana di mana-mana bahasa Melayu digunakan, itu ialah bahasa yang sama. Dan buktinya hingga sekarang kalau kita menilik teks-teks Melayu lama, baik dalam bidang historiografi, bidang undang-undang, bidang ketatanegaraan, bidang persenjataan, bidang perubatan, bidang agama, kita dapati bahasa yang digunakan ialah satu bentuk bahasa Melayu yang relatif seragam bagi semua wilayah. Sehingga kitab-kitab yang kita tadah di masjid, di madrasah, di surau dan sebagainya adalah kitab ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Itu dihasilkan di Kalimantan, di Banjarmasin. Kita bandingkan dengan kitab ditulis oleh Syekh Fatani, bandingkan dengan kitab ditulis oleh Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, yang berasal dari Palembang, kemudian berjuang di Kedah, jadi ulama besar di Kedah. Kita bandingkan pula dengan ulama-ulama yang menulis kitab dan karya di Brunei, di Johor Riau Lingga. Pokoknya kalau kita kaji, kesemuanya itu menunjukkan bahawa bahasa Melayu menjadi unsur penyatu bagi umat di alam Melayu. Bukan hanya soal etnik Melayu, tapi umat di alam Melayu. Jadi peranan bahasa dalam bahasa Melayu dalam soal pertumbuhan dan penakatan. Ya, jadi saya mungkin meringkaskan dengan memetik misalnya kisah cerita harum bahasa Melayu pada zaman Kesultanan Melayu sebagai bahasa tamadun. Saya memetik pandangan orang luar, kerana kalau orang Melayu sendiri, orang alam Melayu bercakap, barangkali kerana kamu orang alam Melayu, kamu mengangkat bahasamu sendiri. Tapi ini petikkan daripada Van Linschoten, sarjana Belanda pada abad 16, yang mengatakan bahawa bahasa Melayu pada masa itu, abad 16, bukan saja sangat harum, tetapi dianggap bahasa yang paling dihormati dengan bahasa-bahasa negeri timur. Dan bahawa orang yang tidak tahu akan bahasa Melayu di Kepulauan Melayu dapat dibandingkan dengan orang yang tidak tahu akan bahasa Perancis di negeri Belanda pada zaman itu. Jadi bahasa Melayu sudah menjadi bahasa lingua franca, sehingga suatu Salatin atau sejarah Melayu mengisahkan ada kira-kira 80 kumpulan etnik ataupun penduduk di Kota Melaka. Namun justru bahasa Melayu lah menjadi bahasa perantaraan bagi 80 kumpulan bangsa atau etnik itu. Itu satu bukti lagi bagaimana bahasa menjadi memberikan sumbangan besar dalam soal tamadun dan kenegaraan. Juga pandangan François Valentin abad 17. Beliau menghasilkan 5 jilid buku tentang sejarah Asia Tenggara termasuk sejarah alam Melayu. Dan ini rumusan François Valentin, sarjana Belanda. Bahasa mereka itu bahasa Melayu pada abad 16 bukan saja dituturkan di arah pinggir laut, tapi juga digunakan di seluruh Pulau Melayu dan di segala negeri timur sebagai bahasa yang dipahami di mana-mana saja oleh setiap orang. Tidak ubah seperti bahasa Perancis atau Latin di Eropah atau bahasa lingua franca di Italia dan di Levant. Ya, kita lihat disetarakan bahasa Melayu abad 16 dengan bahasa Latin dan bahasa Perancis di Eropah pada abad yang sama, abad 16. Kerana kita ketahui bahawa bahasa Latin memang bahasa ilmu, bahasa falsafah, bahasa puisi, bahasa undang-undang, yang kemudian bahasa Perancis. Dan bahasa Melayu sudah sampai ke makam, ke martabat seperti bahasa yang berkenaan di dunia Eropah. Itu ialah hasil analisis kajian sarjana asing terhadap Melayu sebagai tonggak peradaban ataupun tamadun. Dan langsung saya kira kalau bercakap tentang soal dan tamadun baru, maka itu kita perlu insaf bahawa bahasa tidak patut diremehkan dalam soal pembangunan negara dan pembinaan negara bangsa. Saya lukiskan secara ringkas
satu raja, skema perancangan pemilihan negara kita yang memang holistik pada peringkat awal ni. Kita ada dasar-dasar program tertentu yang mewakili bidang politik, kebudayaan, kita ada di KK dulu, dasar kebudayaan kebangsaan, ada ekonomi, dimulai dengan rancangan 5 tahun, mendasar ekonomi baru, dasar pengenalan nasional, agenda ekonomi baru dan pelbagai jenama. Ada dasar dan ada program untuk membina negara. Ada dasar undang-undang, walaupun kita berdasar pada katakanlah undang-undang barat, tetapi ada penyesuaian dengan undang-undang syariah, undang-undang adat setempat. Seperti karya-karya Ustaz Ahmad Ibrahim, Tan Sri Ahmad Ibrahim itu banyak bicara tentang soal lokalisasi, soal menyerapkan unsur-unsur tempatan dalam soal hukum hakam, soal sistem undang-undang, pertahanan, pendidikan kita ada dasar pendidikan kebangsaan, bahasa kita ada dasar bahasa kebangsaan. Artinya perancangan sudah cukup cantik dan sudah pun menunjukkan keberhasilan dalam pembangunan tamadun negara kita. Namun dari waktu ke waktu kadang-kadang berlaku pasang surut kerana perubahan dasar, perubahan program dalam PPSMI. Sudah cukup berjaya sistem pendidikan kebangsaan melahirkan menurut rakaman data tahun 2000 dulu 54 juta lepasan sekolah kebangsaan, SPM sekurang-kurangnya. Dan inilah yang kemudian buat pengajian lanjut dalam bidang sains, undang-undang, perubatan, pendidikan, pentadbiran dan sebagainya yang akhirnya menjadi tenaga penggerak pembangunan negara yang asasnya ialah bahasa kebangsaan bagi negara kita, iaitu bahasa Melayu. Jadi kalau perancangan negara kita terus mapan dan mantap dengan dasar-dasar kesepaduan ini, saya kira kita tidak akan melakukan kesilapan dan kiasan juga yang bisa katakan jangan kita senantiasa menjadi Sisyphus yang senantiasa bekerja menolak batu besar ke puncak bukit, sudah hampir berjaya batu itu sampai di puncak bukit, hampir melirik keliling satu lagi, datang dewa dari atas menekan batu itu, kita menolak lagi ke atas. Itulah perjuangan kita yang tidak pernah selesai dalam soal dasar negara, termasuk soal dasar bahasa kebangsaan, kerana kita kadang-kadang, kerana kita artinya ada pihak berkuasa yang mengubah dasar atau melakukan pelaksanaan program yang tidak cocok, tak sesuai dengan asas pemikiran yang sebenarnya berteraskan epistemologi Islam. Ini kan ada kaitan dari soal Ibnu Khaldun berkaitan soal bangsa, soal keutuhan, pemeliharaan, ciri-ciri dan sifat-sifat asas suatu bangsa. Ini semua ada kaitan dengan soal bahasa. Jadi saya kira saya tidak akan melanjutkan perbincangan walaupun ada lagi bahagian berkaitan dengan soal langkah-langkah pemartabatan bahasa Melayu sebagai bahasa yang telah ditakdirkan Allah untuk negara kita dan sebahagian negara di alam Melayu. Indonesia juga menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional walaupun dengan istilah bahasa Indonesia. Brunei Darussalam mengambil juga bahasa Melayu, bahkan Singapura walaupun ada 4 bahasa rasmi tapi bahasa kebangsaan masih tetap bahasa Melayu. Dan bahasa Melayu dimarahkan di sana kerana saya juga terlibat dalam program memajukan bahasa Melayu sejak tahun 1990-an hingga kini. Banyak program bahasa Melayu yang dimarahkan di Singapura, di Pai, khususnya di Thailand Selatan, bahkan sampai kota Bangkok ke Chiang Mai pun bahasa Melayu sudah mulai dikembangkan sebagai satu bahasa yang penting dalam konteks hubungan kenegaraan, perniagaan antara orang Thailand dan orang Malaysia, Indonesia, dan di Cambodia, di Vietnam, di Laos, bahkan di Sri Lanka ada 60-70 ribu waris Melayu di sana. Ada lagi komuniti alam Melayu di Amerika Syarikat, di Eropah, di Belanda, Jerman, sebagainya, di Surinam. Ya, ini semua perkara yang perlu kita fikirkan, rancang bersama untuk mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa pemartabat tamadun atau peradaban satu bangsa besar yang saya istilahkan sebagai Melayu Mahawangsa. Maha besar, wangsa bangsa, jadi bangsa yang besar, Melayu bangsa besar, bukan Melayu dengan pengertian yang sempit, iaitu Melayu berdasarkan batas geopolitik, kenegaraan. Itu pandang yang sempit walaupun tak dapat dinafikan kepentingan soal kenegaraan. Tapi jiwa Melayu, jiwa Mahawangsa, jiwa Melayu yang besar, itu merentas batas politik, merentas batas geopolitik. Saya kira saya akhiri dengan sebuah sajak yang berjudul Hakikat Bahasa yang merumuskan atau menyimpulkan epistemologi linguistik alam Melayu
melalui sajak yang berjudul Hakikat Bahasa. Saya tak boleh mainkan muzik kerana pernah saya menggunakan muzik latar sedikit. Saya diblok selama 2 minggu kerana katanya melanggar hak cipta suatu syarikat Warner Music atau sebagainya. Jadi tak berani saya menggunakan muzik latar ini. Saya sampaikan secara biasa saja, insya-Allah. Hakikat bahasa. Bahasa bukan sekadar deretan bunyi-bunyi yang terbit daripada artikulasi. Bahasa bukan sekadar deretan aksara yang ternukil mewakili suara. Bahasa bukan sekadar yang tertanggap oleh indera, oleh telinga dan oleh mata. Bahasa sesungguhnya cerminan akal budi, pancaran diri dan pekerti, asas jati diri, paksi makna diri. Bahasa juzuk diri yang hakiki, ternurani pada akal yang ruhani, tika roh pada jasad belum bersemadi, menjadi pengantara khalik dan makhluk berkomunikasi tentang ketuhanan Tuhan dan anak Adam bersaksi. Alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Maka itu usah dipersempit gagasan bahasa pada lambang-lambang arbitrari. Usahalah diperkecil daerah selidiknya pada yang tampak di zahir diri. Usah dipinggirkan di dunia sepi, tika membangun ekonomi, tika melonjakkan martabat diri, tika membina acuan madani dan hadari. Usah dibiarkan bahasa hanyut mencari nasibnya sendiri. Dirempuh tsunami globalisasi, tersirna dalam kealpaan sendiri. Terkesima dalam mencari tamadun misali. Hingga lupa akan sejarah gemilangnya sejak zaman bahari. Lupa akan tamadun yang telah bersemi dalam wacana bahasa Melayu yang alami. Dengan barisan pujangga bestari, Hamzah Pamsuri, Nuruddin Araniri, Abdul Rauf Al-Singkili, Syamsuddin Al-Sumatrai, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Daud Al-Fatani, Raja Ali Haji, dan warisnya hingga kini. Marilah kita lestarikan sendi tamadun dan akal budi bangsa, anugerah Allah Rabbul Alamin, dalam membina jati diri, dalam membina kekuatan pribadi, dan dalam membina harga diri. Jadi saya kira sajak tentang hakikat bahasa ini merumuskan hakikat bahasa menurut epistemologi Islam, dan biasanya saya huraikan sajak ini jadi bahan kuliah, boleh menjadi beberapa siri kuliah berdasarkan sajak ini dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang telah saya sentuh secara ringkas di dalam syarahan itu tadi. Yang bukan rumusan siri kuliah saya, tapi saya rumuskan dalam ringkasan berdasarkan slide-slide yang dibentangkan tadi. Jadi sekian saya kira untuk syarahan kali ini. Waktu sudah pukul 11.46 pagi. Ini hari Jumaat yang mungkin dapat rezeki menjadi 1/12 orang jemaah mungkin nak ke masjid dan sebagainya. Tetapi kita boleh mungkin hingga jam 12 jika ada soal jawab secara langsung, pertanyaan secara langsung, mungkin pihak takbiran atau admin boleh membantu untuk membuka mikrofon atau masing-masing ke mikrofon, ataupun mungkin pentadbir telah mencatat soalan yang mungkin dihantar semasa ceramah ini berlangsung, juga mudah-mudahan dapat saya berikan tanggapan atau respon, insya-Allah. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian semua peserta dan saya mohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin terdapat dalam syarahan saya tadi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan pada Puan Yanti. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk Seri atas syarahan yang disampaikan sebentar tadi. Majlis dengan ini membuka ruang kepada para hadirin untuk sesi soal jawab. 1 atau 2 soalan jika ada, kerana majlis dijangka akan tamat pada jam 12 tengah hari.
Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi Prof. Awang. Saya Termizi dari UUM. wabarakatuh. Permisi ya. Ya, mungkin satu pertanyaan ringkas saja tentang yang berkait dengan pembentangan Prof tadi ya, tentang epistemologi linguistik itu. Kalau dikaitkan dengan pertanyaan yang lebih bersifat amali ya, pada pandangan Prof, atau cara program linguistik bagaimanakah yang perlu diberi keutamaan bagi memenuhi makna epistemologi linguistik yang Prof bentangkan tadi. Terima kasih. Ya, kalau boleh saja secara langsung saja, saya pada hemat saya semua pihak universiti ataupun pusat pengajian perlu melakukan satu semakan semula terhadap kurikulum ataupun silabus yang berkaitan dengan linguistik dan cabang-cabangnya. Sekurang-kurangnya kita harus bermula dengan falsafah linguistik atau falsafah bahasa sebelum pelajar diberi kuliah tentang cabang-cabang khusus linguistik supaya mereka mendapat gambaran dan premis yang sesuai dengan pendekatan alam Melayu. Sudah itu bolehlah dikembangkan dalam cabang-cabang linguistik yang lain, baik dialektologi, baik psikolinguistik, sosiolinguistik, wacana dan bahkan computational linguistik, linguistik berkomputer dan sebagainya. Itu tak ada masalah. Tapi premisnya pada hemat saya mestilah premis yang berakarkan pendekatan alam Melayu. Kalau linguistik berkomputer, baik, tak ada masalah, bahkan itu satu keperluan. Satu fardu kifayah pada zaman ini, kita memperkenalkan linguistik berkomputer. Tapi outputnya, kalau mereka mempunyai kejelasan dan penguasaan tentang falsafah Islam, mereka tidak akan menggunakan kemahiran linguistik berkomputer ini untuk menzahirkan nistaan, untuk menzahirkan cacian, fitnah melalui media sosial ataupun pelbagai peranti ataupun pelbagai aplikasi teknologi yang dapat menzahirkan beri kemampuan kita menggunakan linguistik berkomputer ataupun penyalahgunaan data melalui linguistik berkomputer sebagai data yang sahih barangkali ini soal etika ya, soal penipuan data dan analisis dan sebagainya. Jadi pada hemat saya kita perlu pada peringkat awal ini ada keberanian bagi setiap universiti melakukan satu penilaian semula tentang kurikulum berkaitan dengan pengajian linguistik di universiti. Dan ini pada hemat saya barangkali memerlukan semua universiti, khususnya fakulti yang ada kaitan dengan bidang linguistik, duduk bersama-sama untuk membincangkannya dan boleh mengangkatnya ke peringkat senat universiti ataupun jawatan kuasa kurikulum atau apa sahaja jawatan kuasa yang berautoriti yang berkaitan di universiti lah. Dan kemudian barangkali di peringkat KPT saya kira bukan sekadar soal menjadikan prasarana dan soal pentadbiran, tapi perlu ada keahlian di peringkat KPT dalam pengurusan dan pentadbiran kementerian, orang yang ahli dalam soal ilmu falsafah dapat membimbing universiti dalam soal pengajian. Demikian juga soal IPGM walaupun di bawah Kementerian Pendidikan, kementerian yang lain. Jadi ini semua saya kira memerlukan suatu kesungguhan. Barangkali paling tidak kalau dapat kita adakan satu persidangan anjuran beberapa buah universiti, mungkin UM, atau UKM, UM, UPM, UPSI dan sebagainya, kita berganding bahu mengadakan suatu persidangan, melakukan pembedahan tentang apa-apa yang kita ajarkan selama ini, kita kuliahkan. Ada keberanian untuk membuat penilaian itu dan menggalurkannya dengan epistemologi alam Melayu yang tentulah tadi bersifat ataupun berteraskan Islam sebagai sumber primernya. Ya. Itu saya kira jawapan ringkas saya lah dari segi tindakan praktis yang boleh dan patut kita lakukan. Kalau tidak pun mesti bermula dengan individu lah, kerana kita ada autonomi barangkali. Jadi kalau pensyarah seperti dengan sains UKM dulu ada keberanian tertentu menggalurkan, membincangkan matematik, sains dan sebagainya itu menurut pendekatan Islam, saya kira tak akan ada sanggahan daripada pimpinan universiti kerana kita ada asas-asas ilmiah kita. Itu jawapan ringkas saya lah. Terima kasih Dr. Tamizi. Ada satu soalan lagi jika ada daripada peserta?
Datuk Sri, di ruang bual ni ada satu soalan Apa bunyi? Berdasarkan pembentangan Prof, bagaimana bahasa secara ihsan dapat diterapkan dalam diri anak muda di luar sana, contohnya pelajar sekolah menengah, mahasiswa dan sebagainya. Baik. Saya sering menerima soalan yang demikian bunyinya. Selalu anak muda menjadi sasaran. Dan saya selalu menjawab bahawa soal budi bahasa, kesantunan bahasa ini bukan isu anak muda saja. Saya kata ini juga isu mantan-mantan muda. Buktinya, ya di sidang parlimen di Dewan Rakyat, sebagai contoh, itu dizahirkan oleh orang yang mantan muda, yang intelektual, yang berpendidikan, yang sebetulnya menanggung taklif besar wakil rakyat, tapi tidak mampu berkomunikasi dengan baik dalam konteks bukan saja dalam soal struktur bahasa atau sistem bahasa, sebahagiannya banyak juga yang baik bahasanya, termasuk bukan Melayu, tapi juga yang sangat menggusarkan dan mengecewakan kita kerana kandungan bahasanya itu, penggunaan perkataan, diksinya, pemilihan ungkapan, bukan saja ya soal cacian, makian, fitnah, mana mungkin dalam sidang dikatakan di Dewan yang mulia, bahasa yang tidak mulia. Itu yang bagi saya satu kontradiksi besar. Di Dewan yang mulia ini, tapi bahasa kita tidak bersifat mulia. Ada perkataan seperti binatang, jalang, anak haram jadah. Adakah ini yang patut dijadikan contoh pada anak muda? Jadi sebelum kita bercakap tentang kisah anak muda, orang-orang yang dewasa patut memulakan tradisi berbahasa yang santun yang baik supaya anak muda dapat menjadikan mereka itu sebagai contoh kepemimpinan melalui teladan. Tentulah untuk anak-anak muda tidak ada lain melainkan melalui institusi sosial, khususnya dalam sistem pendidikan formal, di sekolah, di tadika, di sekolah, di maktab, di universiti, dan dalam institusi atau lembaga sosial lain dalam proses sosialisasi. Sosialisasi keluarga, kira tetangga, masyarakat, persatuan pertubuhan, kejiranan, dan akhirnya dalam hubungan kenegaraan. Jadi ini semua memerlukan satu proses bersepadu. Kita tidak mempunyai satu lampu ajaib untuk menyelesaikan masalah kesantunan bahasa dan kalangan muda, melainkan satu sistem yang bersepadu. Dan kita sudah cantik ada falsafah pendidikan kebangsaan pada tahun 88 yang salah satu langkahnya ialah atau perkataan itu bahasa Melayu merentas kurikulum. Jadi bahasa Melayu bukan hanya tanggungjawab guru bahasa, tapi tanggungjawab semua guru matematik, guru sains, guru PJ, guru agama Islam, guru lukisan, guru seni, guru urusan rumah tangga, urusan kesihatan dan sebagainya. Kerana penerapan adab, akhlak melalui bahasa itu tanggungjawab semua pendidik. Guru bahasa memanglah lebih khusus soal kandungan bahasa, soal sistem bahasa, selain soal adab bahasa, tetapi soal kesantunan bahasa itu tanggungjawab semua guru. Dan kalau di universiti, tanggungjawab pensyarah semua fakulti. Bukan hanya fakulti bahasa ataupun fakulti yang berkaitan dengan persuratan, tapi semua. Jadi itu jawapan juga secara umum lah. Ya. Dan tentulah soal media. Media sendiri perlu ada penapisan. Dan untuk mengimbanginya, kita barangkali tidak ada kuasa untuk menapis atau untuk memblok, menolak media yang diselenggarakan oleh individu atau pertubuhan, tapi satu langkah proaktifnya kita memperbanyak. Seperti Dewan Bahasa Pustaka sekarang, alhamdulillah memperbanyak ehwal penggunaan bahasa yang santun, yang baik, yang bertradisi itu melalui pelbagai aplikasi, pelbagai program, pelbagai pelantar. Ini saya kira satu pembudayaan, proses pemupukan yang proaktif. Kita tidak mampu untuk menolak, menapis, memblok laman web ataupun Facebook orang lain dan sebagainya. Tapi kita memperbanyak pelantar, memperbanyak ruang menampilkan unsur-unsur kesantunan bahasa, juga sistem bahasa yang baik, yang teratur. Kerana bangsa yang beradab, bangsa yang teguh jati dirinya, tak akan meremehkan bahasanya. Ada tak misalnya orang Cina di negara Cina yang meremehkan Putonghua atau Mandarinnya? Tidak mungkin. Ada tak orang Inggeris yang meremehkan Standard Englishnya? Tidak mungkin. Adakah orang Arab yang meremehkan fusahanya? Tidak mungkin. Hanya mungkin masih berlaku dalam kalangan orang Malaysia. Jadi saya kira ini bukan kritikan, tapi suatu
suatu kesedaran yang patut disuntikan bahawa bahasa berkaitan rapat dengan jati diri kita. Kembali pada soal tadi lah, falsafah bahasa, epistemologi bahasa. Bukan bahasa sekadar alat komunikasi biasa, tapi ada kaitan dengan mental, proses akal. Jadi jawapan ini boleh jadi satu ceramah lain, insyaAllah. Ya, Puan Yanti ada lagi? Para hadirin, ada lagi soalan terakhir? Oh ya, Encik Azizul, silakan. Yang bagi Prof. Datuk Seri, Ya. bagi menyantuni teori Saya minta maaf, saya tak nampak siapa. Azizul. Oh, Dr. Azizul. Bagi menyantuni dan keseimbangan antara teori evolusi bahasa, iaitu yang melibatkan emotopia, panggilan yang bahasa yang tidak jelas seperti yang bagi Prof sebutkan. Nabi Adam dah ada set bahasa yang telah dilahirkan manusia. Adakah dikaitkan juga bahawa sebelum ke manusia yang sesempurna, Nabi Adam ni telah wujud satu kelompok yang seakan-akan manusia yang berbahasa sedemikian. Yang inilah untuk wujudkan keseimbangan antara kajian pihak barat dan teori Islam itu sendiri. Ya, itu juga menjadi suatu hipotesis bahawa sebelum Bani Adam, sebelum makhluk yang berupa seorang Adam ini lahir atau dijadikan Allah, adakah sudah ada makhluk lain yang seakan-akan Bani Adam atau keturunan Adam? Kalau kita merujuk pada dalil naqli itu tidak ada, kerana dalam Al-Quran jelas segala umat yang diceritakan Al-Quran, umat Nabi itu, Nabi ini, Rasul ini, semua diceritakan Al-Quran. Dan tidak diperihalkan bahawa ada makhluk yang serupa dengan manusia sebelum Adam dijadikan. Itu teori barat. Ya, jadi barangkali dalam konteks bentuk fizikal mungkin. Bentuk fizikal mungkin ada makhluk yang seakan-akan manusia. Itu maka teori Charles Darwin, teori evolusi berkata demikian, kerana ada bentuk-bentuk yang seakan manusia, mawas, beruk dan sebagainya yang seakan manusia. Ada kaki, ada tangan bergerak seperti manusia, ada perangai FML tertentu seperti manusia. Ya, itu mungkin, tapi itu bukan manusia. Itu jelas bukan manusia. Dan saya yakin kalau bukan manusia, mereka tidak berbahasa. Kerana haiwan tidak berbahasa. Haiwan mungkin berkomunikasi. Ini juga satu saya kira penggunaan istilah yang tak tepat, orang mengatakan bahasa haiwan. Itu maksud bahasa haiwan. Itu sistem komunikasi haiwan. Ada sistem komunikasi haiwan. Tapi bukan bahasa. Kerana bahasa jelas ta'rifnya. Bahasa berkaitan dengan akal. Dan akal hanya pada insan, pada manusia. Haiwan tidak ada akal. Haiwan ada otak. Betul. Otak itu juzuk bahagian diri yang zahir. Akal juzuk atau bahagian diri yang batin. Otak tak berarti apa-apa kalau tidak digerakkan oleh akal. Otak itu hanya satu sistem saraf yang memang ada fungsinya. Maka itu dalam kajian neurolinguistik ada soal pusat bahasa, dikatakan ada Broca, ada Wernicke, ada pusat bahasa yang pengeluar, ada pusat bahasa yang menerima. Maka orang yang diserang angin amar atau stroke, ada terganggu sarafnya, mungkin dia faham orang cakap, dia tak dapat membalas respon, itu betul kerana pusat bahasa yang rosak. Atau yang lebih berbahaya lagi, dia tak dapat menerima, mana organ ataupun pusat bahasa penerimaannya rosak, tapi pusat bahasa pengeluaran tak rosak, maka dia terus bercakap sendirilah, cakap tak apa-apa butirannya. Ini lebih berbahaya lagi kalau pusat itu yang rosak, ya. Jadi begitulah, saya yakin bahawa kita bersandar pada dalil-dalil naqli, pada nas kita itu tidak ada makhluk sebelum Adam yang dikatakan dalam surah At-Tin itu, iaitu makhluk yang sesempurna yang manusia, ya. Saya kira jelas itulah. Tapi kalau hipotesis, bermacam-macam hipotesis boleh dibuat, tapi adakah itu mencapai suatu kebenaran, suatu realiti, atau hanya sekadar assumption, andaian, hipotesis, ya. Terima kasih.